rahmat dan cahaya. Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Syawal diucapkan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang menonton kami secara live di FB page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor -Original. Kita dalam satu program Bicara Amilin siri 1 dengan tajuk kita memang menarik, iaitulah Masa Depan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Baik, sebelum saya selaku moderator pada malam ini, Hizri Yassin, sebelum saya perkenalkan kita punya ahli panel yang sahabat-sahabat memang dah kenal, tengok pada poster sebelum ni kan, memang orang-orang hebat belaka, orang-orang kuat Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Ada beberapa perkara yang saya nak sahabat-sahabat dan tuan-tuan dan puan-puan buat sebelum kita mulakan bicara. Kalau tak buat, memang tak boleh mula bicara Amilin kita malam ni. Deal? Boleh ya? Okey, ada beberapa perkara. Yang pertama, saya nak sahabat-sahabat like FB page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor -Original. Dia ada dua, jangan keliru. Ya, dia ada Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, tapi yang kita live sekarang ni Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor -Original. Yang dia punya header tu ada gambar poster lah. Nampak muka aku kan? Itulah betul. Okay? Tolong like page tu sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, sila like kami punya siaran Bicara Amilin live malam ini. Okay, like sekarang. Lagi best, bagi love. Gitu. Bagi love. So kalau live ni like dia paling tinggi, kami 4 orang menang lah. Okay, baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, tolong share kita punya Bicara Amilin pada malam ini. Secara FB Live ni tolong share sekarang. Tolong share sekarang. Kalau tak larat sangat nak buat ayat, share je pun dah cukup. Okay, boleh ya? So yang pertama tadi, like FB page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor -Original. Yang kedua, like live kita punya Bicara Amilin live malam ini. Dan yang ketiga, tolong share kita punya live ini sebab kita nak sebar luaskan kepada sahabat-sahabat, tuan-tuan dan puan-puan dan rakyat Malaysia umumnya di luar sana, insya-Allah. Okey, baik. Sebelum saya perkenalkan kepada kita punya ahli panel, sahabat-sahabat, kita bersama dalam satu program Bicara Amilin siri yang pertama. InsyaAllah, makna katanya ada beberapa siri dengan topik-topik yang berbeza berserta dengan ahli panel yang berbeza. Moderator tu, Wallahualam lah, katanya berbeza. Tapi kalau moderator bagus malam ni, mereka kekalkanlah. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Ada satu perkara yang saya nak umumkan yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan dah tahu, ya, tetapi saya umumkan juga untuk kita perbanyakkan lagi, iaitu berkaitan dengan pertandingan kempen Kami Sayang Jabatan Amal Malaysia. Ya, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor dengan inisiatif merancangkan lagi dalam usaha memperkenalkan Jabatan Amal Malaysia ke seluruh tanah air. Kita telah melancarkan satu pertandingan live tertinggi. Syaratnya ada beberapa lah, iaitu mestilah ahli Jabatan Amal Malaysia. Yang pertamanya iaitu ahli Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor yang berdaftar. Yang kedua, menggunakan nama sebenar atau nickname yang dikenali di dalam profil Facebook. Oh, bagus dia tambah nama sebenar atau nickname. Sebab contoh macam Tuan Abu Umar, dia nickname. Okey, itu contoh yang terbaik. Kemudian yang ketiga, hantaran hendaklah bersama gambar terbaik dengan uniform jam sekurang-kurangnya 1 gambar. Kemudian yang keempat, hantaran mesti mempunyai caption, iaitu yang wajib ya, Kami Sayang Jabatan Amal Malaysia. Berserta dengan beberapa hashtag, hashtag Jom Amal, hashtag Demi Islam, hashtag Beramal Kerana Allah, hashtag Jabatan Amal Malaysia dan hashtag Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Okay,
Maka sahabat-sahabat yang masih lagi clueless macam saya, hari pertama itu tak tahu pun ada pertandingan. Ingat post sebab nak membantu war-war kan. Like dah tinggi dah, tapi kita delete, tak apalah, no issue. Kita niat nak bantu war-war kan. Jadi sahabat-sahabat yang belum tahu, sempat lagi sebab sehingga 7 Jun. Hari ni baru 4 Jun, ada 3 lagi hari lagi. Bolehlah juga like saya punya post yang kedua. Untuk kejar like. Okey, baik. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Bicara Amilin kita pada malam ini siri yang pertama bersama dengan ahli panel yang hebat yang saya yakin dan percaya tuan-tuan dan puan-puan pun dah kenal. Saya nak perkenalkan ahli panel yang pertama iaitulah Tuan Shady Hazriq, merupakan pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar, Hazri? Oh, sihat, alhamdulillah. Sihat, Tuan, ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, sihat walafiat. Sihat walafiat. Begitulah ceria. Ada di mana tu? Okey, untuk pengetahuan semua, saya sekarang ni berada di Amilin Auto Service. Ini bengkel kereta, bengkel kereta sahabat-sahabat amal kita. Ya, ada anggota amal yang menjalankan, bukan atas nama amal lah, tapi anggota kita yang bekerja di sini, yang menguruskan Amilin Auto Service ini. Dan dahsyat. Untuk makluman semua, Ustaz KP kita ada di sini sekarang ni. Sebenarnya saya tu nak bagi tahu tu, tapi Tuan Shady sendiri dah bocorkan rahsia tu. Jadi dia Ustaz KP dia hari ni dia hantar kenderaan dia untuk servis di sini. Jadi boleh dapatkan feedback lah. Servis terbaik daripada sahabat-sahabat kita di sini. Ini salah satu yang bestnya dalam amal ni. Ya. Dia ada kepakaran dalam automobil kan. Jadi mereka buka sendiri, perniagaan sendiri, dan insyaAllah akan menyumbang kepada jabatan amal kita. Itu yang terbaik. Ya. Tuan Shady, okey, mungkin di kalangan ahli jabatan amal tu, of course definitely kenal lah Tuan Shady selaku pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Tapi mungkin ada dekat luar sana yang dia tak tahu amal dan dia tak tahu siapa pengarahnya dan sebagainya. Silakan Tuan Shady, mungkin boleh perkenalkan diri secara ringkas sebelum kita memulakan bicara Amilin kita. Silakan. Baik. Terima kasih Hazri yang kacak lagi handsome. Alhamdulillah. Apa khabar semua sahabat-sahabat? Pertamanya kita rafakkan kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat bertemu pada live. Jarang kita buat live macam ni. Ada panel 3-4 orang. Nama yang diberi Muhammad Shady Hazriq Samsudin, ditaklifkan sebagai pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor daripada pelantikan oleh Ustaz Hanafi sendiri selaku Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor. Ini adalah penggal kedua saya menerajui amal Negeri Selangor. Dahsyat. Jadi dah banyak benda ataupun pancaroba banyak sangatlah pengalaman yang kita berada di dalam amal ini. Dan saya bermula dalam jabatan amal ni pada tahun 2006. Sekarang dah 2020, maknanya 14 tahun ya. 14 tahun berada dalam jabatan amal. Bermula daripada jabatan amal kawasan Serdang kawasan Serdang, daripada orang yang tak tahu apa-apa dia macam itulah setapak demi setapak sehingga kepercayaan diberikan kepada saya untuk menerajui peringkat negeri ini. Alhamdulillah. Bekerja di salah sebuah syarikat kewangan lah di Kuala Lumpur. Jadi itu pekerjaan nafkah lah, mencari pendapatan untuk keluarga. Dan kerja utama sebenarnya saya lebih suka sebut kerja dalam jabatan amal inilah kerja utama saya. Perjuangan kita dalam kehidupan kita, ini kerjanya demi menegakkan agama Allah, insyaAllah. Baik. Alhamdulillah. Ada lagi nak tahu apa-apa mengenai saya? Itu nanti boleh yang menonton secara live tu boleh tanyalah
Setakat mukadimah yang simple dulu. Terima kasih. Itu ahli panel kita yang pertama untuk pengetahuan sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Baik, kita pergi kepada ahli panel yang kedua. Kalau sahabat-sahabat tengok, dia macam nak buka kitab. Bukan macam, memang dah buka kitab, macam nak tafsir ayat Quran malam ni. Dia paling star lah malam ni. Kenapa saya bagi tahu dia star? Untuk pengetahuan sahabat-sahabat, saya bocorkan rahsia sikit. Masa sebelum mula tadi, kami 3 orang. Saya, Tuan Shady, Tuan KJ dah ready dah. Dia ada assistant dia dekat belakang, ramai, memang tolong set up kan. Memang star betul dia ni. Kalau tengok kat meja pun siap ada Quran dengan ada makanannya. Baik, saya perkenalkan ahli panel yang kedua, iaitulah Tuan Abu Umar. Lebih dikenali dengan nama Tuan Abu Umar. InsyaAllah popular nama ni bukan sahaja di dunia, bahkan juga di syurga nanti insyaAllah. Iaitu merupakan timbalan pengarah 1 Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sihat Tuan? Sihat. Alhamdulillah sihat. Ceria nampak. Katanya sebelum mula nervous tapi nampak steady je ni. Saya ni dah masuk umur veteran. Dia dah masuk umur veteran. IT ni canggih-canggih ni saya tak berapa nak tahu. Itu sebab saya tak ada masalah. Minta tolong anak-anak muda ni tolong set apa semua ni. Dia orang bersungguh-sungguh pula bantu saya. Alhamdulillah. Jadi itu yang nampak macam itu yang nampak macam poyo tu kan. Baik, Tuan Abu Umar, mungkin secara ringkas dalam 30 saat untuk kenalkan diri bagi mereka yang menonton kita secara live ni. Nak kenal Tuan Abu Umar ni, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallim. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih sahabat dan juga tuan guru saya Ustaz Ezri Yassin. Banyak mengajar saya, pernah menjadi jurulatih kepada saya. Terima kasih. Yang dihormati juga tuan pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, Tuan Shady, dan sahabat baik saya juga timbalan pengarah Tuan KJ. Alhamdulillah, kepada hari ini dapat kita bertemu dalam Bicara Amilin Forum. Bab pertama kalinya dalam hidup saya berforum live pula tu dengan menggunakan gadget-gadget canggih pula tu. Itu yang saya minta tolong sahabat-sahabat. Alhamdulillah, saya dikurniakan sahabat-sahabat yang ramai yang pakar. Jadi saya ni duduk je sebenarnya. Yang lain ni semua kawan-kawan saya yang tolong set. Jadi kepada yang nak tahu nama penuh saya, nama saya Nur Mas Rizal bin Nur Adabi. Nur Mas Rizal bin Nur Adabi. Jadi banyaklah nama saya, bermula dengan nama Rizal, ada orang panggil Ijai, ada orang panggil Jijai. Jadi sekarang ni dah masuk zaman veteran, dah jumpa tok guru nak pakai nama Jijai macam tak kena je. Tanya tok guru kata kau pakai kunyah. Jadi anak sulung saya nama Umar, jadi indahjilah Abu Umar. Itulah asal usul nama Umar. Dan ramai kawan saya yang mengenali saya dengan Abu Umar. Jadi kek dengan buah ni ada maksud sebenarnya atas kerja ni. I see. Zaman PKP ni tengah tak ada buat kerja pun ada masalah. Jadi saya jual kek dengan buah. Siapa nak beli kek, nak beli buah, tengok saya punya Facebook Abu Umar, kat situ saya ada buat marketing. Boleh? Marketing sambil-sambil. Okey, baik. Alhamdulillah. Siapa nak klik saya punya Facebook Abu Umar. Terima kasih Tok Guru. InsyaAllah. Baik, terima kasih Tuan Abu Umar selaku ahli panel kita yang kedua. Seterusnya, ahli panel kita yang ketiga yang tengok muka tu dah excited, tak sabar nak berkongsi tu. Saya ni sebenarnya segan dengan mereka semua ni, termasuklah ahli panel kita yang ketiga ni. Tengok mereka punya uniform, ilmu tu tak saya cakap lah dan pengalaman. Tengok uniform je pun saya sendiri pun dah berdebar lain macam malam ni. Baik, saya nak perkenalkan ahli panel yang ketiga, itulah Tuan Khairul Jihadi, merupakan timbalan pengarah 2 Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tuan.
Okey, kena on mic. Mic tak on tu, mic dekat screen tu. Ataupun mungkin admin boleh bantu. Yes. Okey. Okey, minta maaf. Tak apa. Assalamualaikum tuan. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sihat ya? Tadi sikit tadi. Alhamdulillah, macam nilah. Tuan Azri macam mana? Okey. Okey, alhamdulillah. Cuma dia ada rasa segan sikit tengok yang lain-lain baju smart. Tengok dia punya dia bukan segan. Kita ni tengah debor. Okey. Tuan mungkin boleh sikit dalam tempoh 30 saat secara ringkas kenalkan diri secara santai. Okey, nama diberi Muhammad Khairul Jihadi bin Yusof dari Kuala Lumpur Pahang. Sekarang menetap di Bandar Bukit Mahkota, Bangi lah, area Bangi. Telah bersama dengan Jabatan Malaysia sejak tahun 2012. Kiranya sekarang ni dah 8 tahun dah. Saya berada dalam Jabatan Amal. Tapi tak sangkalah pula dalam masa yang kata singkat tu ditaklifkan sebagai Timbalan Pengarah 2. Jadi malu tu ada sebenarnya berbandingkan dengan otak-otak yang lama. Jadi apa yang saya boleh buat, kita buat yang terbaik lah. Apabila kita telah dilantik ni, kita buat yang terbaik, insyaAllah. InsyaAllah, Alhamdulillah. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Sebelum kita masuk kepada, tadi baru mukadimah, sebelum kita masuk kepada pusingan yang pertama dengan ahli panel kita yang pertama dengan soalan yang pertama, sekali lagi saya nak ajak sahabat-sahabat mohon like ya FB page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor _original. Kemudian like posting ini dan juga tolong share kita punya FB live pada malam ini. Sahabat-sahabat juga diberi peluang untuk bertanyakan soalan ya kepada ahli panel. Sebaiknya sahabat-sahabat tanya soalan tu dan diajukan kepada siapa. Sekiranya sahabat-sahabat tak ajukan kepada siapa, saya akan bukalah mana-mana ahli panel untuk menjawab soalan tersebut. Seterusnya juga sahabat-sahabat boleh bagi sebarang cadangan penambahbaikan di ruangan komen untuk saya bacakan dan insya-Allah semoga-moga Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor take note ya untuk lakukan sebarang penambahbaikan yang dicadangkan. Baik, saya nak pergi kepada ahli panel yang pertama iaitu Tuan Shady Hazriq, merupakan pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Tajuk pada malam ini memang menarik. Masa depan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Bila saya baca tajuk tu pun lain macam. Seolah macam PKP ni membunuh, macam nak mematikan Jabatan Malaysia, macam tak ada masa depan pula seolahnya lah. Okey, mungkin Tuan Shady boleh kupas sikit mengapakah tajuk ini dan mungkin apakah relevannya mungkin dengan isu semasa Jabatan Malaysia Negeri Selangor dan sebagainya. Dalam tempoh secara ringkas Tuan, mungkin dalam 10 minit, silakan. Bagi Ana 5 minit pun cukup kot. Dia nak dengar ni yang TV1 dengan TV2 Ya. Kami sambil nawak makna je, silakan. Okey, alhamdulillah. Okey, soalan round pertama ini sudah pastinya pembukaan kita bicara mengenai tajuk yang kita berikan pada hari ini, masa depan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Okay, untuk makluman semua, program yang kita buat ini adalah program yang dicadangkan oleh sahabat kami yang bernama Mio. Kalau dalam amal ni kita panggil dia Ustaz Mio lah. Kalau tambahan dia Ustaz Mio 2 kan. Jadi cadangan yang keluar daripada Ustaz Mio ini untuk buat live sebab PKP ya. Jadi kita kena banyakkan program-program live ya, program-program live supaya masyarakat boleh kenal Jabatan Amal Malaysia ini dari sudut yang benar lah, dari benar. Jadi tuan-tuan, bila kita sebut masa depan ini, Ana teringat satu sahabat Ana yang Ana kira sangat baik dengan Ana. Bila mana pada suatu program itu, Ana ada pernah sebut pada sahabat-sahabat anggota Jabatan Amal. Ana sebut Ana nak majukan. Awak. Okey, sekejap kita ada gangguan sikit. Bagi sahabat-sahabat yang mungkin tidak bercakap, mungkin boleh off mic ya. Okey, silakan Tuan Shady sambung. Yes. Dia dekat tempat TV1 Tuan Abu Umar tu ramai sangat orang. Okey, baik. Sambung tadi. Jadi sahabat Ana ini dia mendengarlah ucapan Ana bila Ana sebut Ana berazam untuk majukan Jabatan Amal. Majukan Jabatan Amal.
bila dia dengar itu, dia tersalah sangka dengan Ana. Dia ingat Ana nak mengejar jawatan dalam Jabatan Amal. Jadi dia berjumpa dengan saya dan dia mohon maaf. Ini yang baiknya sahabat-sahabat Jabatan Amal ni. Dia mohon maaf kepada saya. Dia kata saya terlepas cakap dan tersalah sangka terhadap anta dengan satu ucapan saja yang sebenarnya kita perlu elaborate lebih dalam lagi. Dan dalam ucapan saya itu, saya ingin majukan Jabatan Amal itu bukan maksudnya saya ingin menjadi ketua pengarah atau menjadi seorang yang lagi hebat daripada itu, tidak. Tapi dalam rangka apa yang diberikan kepada saya sebagai pengarah Amal Negeri Selangor ini, apa yang kita boleh buat untuk Jabatan Amal keseluruhannya dan khususnya Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Jadi Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, kalau dalam musim PKP ini tuan-tuan, kita bergerak sangat terhad sekarang ini. Sangat terhad dan Alhamdulillah bila mana Khidmat Malaysia menggerakkan kerja, maknanya telah membunyikan semboyan agar seluruh jentera PAS itu dapat digerakkan untuk membantu masyarakat. Mana ruang untuk Jabatan Amal itu nampak cerah untuk mula bergerak kembali dalam PKP baru-baru ini. Namun banyak program yang sekarang ini telah kita tunda. Kita tunda, contoh yang memang kita terpaksa tunda, program Ramadan. Yang sepatutnya kita ada program Jaulah. Kita cadangkan untuk bergerak ke Johor pada tahun ini. Terpaksa kita tunda. Dan juga program Syawal. Dan akan datang ini program Korban dan sebagainya. Jadi banyak program-program yang terpaksa kita lihat kembali. Bagaimanakah kita nak adopt situasi norma baru ini? Bagaimana program yang kita nak buat nanti adalah program-program yang sesuai dengan norma baru PKP ini. Sebab kita lihat jangkanya dalam keadaan PKP ini akan berlarutan. Mungkin juga sehingga bulan 10 ataupun lebih. Jadi kita sekarang ini dah kena melihat kembali merangka program dalam bentuk-bentuk sesuai dengan norma baru. Sebagai contoh, sepatutnya kita adakan KAKA, kursus asas kemahiran amal. Jadi kita tak boleh buat kursus itu dalam bentuk crowd, maknanya kumpulkan orang dan sebagainya. Betul. Mungkin time inilah kita kena lihat kembali apakah program yang sesuai untuk latihan. Untuk latihan dan juga program-program kemasyarakatan. Bergerak dalam keadaan tidak pergi ke tempat crowd ataupun tak buat majlis, kita pergi rumah ke rumah, ziarah dan sebagainya. Dan masa ini gotong royong tidak boleh dibuat. Jadi apa yang kita boleh buat? Mungkin 2-3 orang sahabat kita boleh turun kutip sampah dengan jarak sosial dan sebagainya. Kita cuba lihat dari sudut mana yang kita boleh bantu masyarakat dengan norma baru ini, insya-Allah. Jadi kita masa depan Jabatan Amal Malaysia ini bukan setakat kita melihat program-program yang terdekat, maknanya kita akan lihat program-program juga yang jangka masa panjang, jadi harapan saya kepada TP1 dengan TP2 lah, untuk melihat dan merangka gerak kerja keseluruhan ya, sebab dia bila kita lihat dalam Jabatan Amal ni dua agenda besar ataupun gerak kerja besar, iaitu pertama operasi dia lah, termasuklah kerja-kerja kebajikan dan sebagainya. Yang kedua dia adalah pentadbiran itu sendiri, pentadbiran. Jadi sesuai dengan TP1 dan TP2 ini, bersama saya pada malam ini, mungkin mereka akan lebih banyak bercakap daripada saya lah, insyaAllah. Besar harapan TP1 tu dia macam tak sabar tu nak bercakap. Baik, Alhamdulillah. Itu saja Tuan Sidi untuk mukadimahnya.
untuk pusingan untuk satu. bukan lima, kita saja dulu. Nanti Baik. kita lihat apa yang nak disebut oleh TV satu kita nanti dulu, insyaAllah. Baik. Terima kasih. Alhamdulillah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah SWT. Sejujurnya, walaupun sahabat-sahabat tengok saya, ialah istilahnya mungkin ceria untuk nak menghidupkan bicara Amilin. Tapi sejujurnya saya memang sangat-sangat ada merasakan segan ya bila bersama dengan sahabat-sahabat Jabatan Amal ni. Apatah lagi bersama dengan saya top 3. Allah. Saya tak tahu nak express macam mana sahabat-sahabat. Dia punya nervous tu, yalah, bukan nak kata nervous memoderatorkan bicara Amilin pada malam ini, tapi bila kita berbicara, kita boleh saya kata ini sepentas. Saya sepentas dengan top 3 Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Lain macam tuan-tuan, aura dia berbeza. Bahkan saya pun sebut juga bila saya menjadi MC ataupun pengacara majlis dalam program-program Jabatan Amal, memang saya sebut. Saya bila menyarungkan baju amal dan berdiri di sebelah sahabat-sahabat ni, saya tak tahu, saya ada rasa segan, rendah diri yang susah saya nak describe lah. Tapi saya rasa pada masa yang sama saya merasakan Alhamdulillah, syukur dan feel macam saya tulis di FB, feel lain macam bila sarung baju amal ni. Dia susah nak describe, sahabat-sahabat nak tahu, sahabat-sahabat kena sarung lah. Yang dah sarung tu memang dia tahulah macam mana feel dia. Baik, kita bersama dengan ahli panel yang kedua yang merupakan timbalan pengarah 1 untuk Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, Tuan Abu Umar. Dah bersedia? Sepatutnya dah bersedia lah kan, dengan kitabnya, dengan buahnya. Patutnya dia lagi bersedia daripada pengarah. Baik, kita pergi kepada masih lagi pusingan yang pertama, namun bersama dengan ahli panel yang kedua untuk malam ini. Kalau tadi kita bersama dengan ahli panel yang pertama, pengarah. Kali ini kita bersama dengan ahli panel yang kedua, iaitu timbalan pengarah 1. Mungkin Tuan Abu Umar boleh terangkan prinsip asas dalam operasi Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Silakan Tuan Abu Umar, masih diberikan kurang lebih 5 ke 10 minit. Silakan. Okey, baik. Terima kasih yang dikasihi sahabat dan juga guru saya, Tuan Moderator Ustaz Azri Yassin. Jadi Tuan Ustaz nampak kan, ada kitab, ada buah, ada nota. Nampak sangat saya ni menggelabah tak tentu hala. Tadi Tuan KJ cakap dia 8 tahun. Pengarah 16 tahun. Saya baru 2-3 tahun. Itu sebab saya buka buku mengaji apa baca. Ayat ni pun satu ayat je ni dalam kitab ni yang saya nak baca. Tapi dia punya menggelabah tu kan. Nampak sangat saya ni. Allah. Budak baru lah, budak baru. Jangan risau Ustaz lagi otai dulu. InsyaAllah. Ini hebat ni. Baik, silakan. Okey Ustaz, macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Prinsip utama dalam operasi Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Okey. Objektif kita di Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, kita ingin mewujudkan dan membentuk sebuah pasukan amilin sepenuh masa, kalau boleh lah, di kalangan anggota Jabatan Amal Malaysia yang selaras dengan tuntutan syarak. Okey. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, daripada Nabi SAW bersabda, sebaik-baik teman 4 orang, sebaik-baik pasukan 400 orang, sebaik-baik tentera 4,000 orang, dan orang Islam sama sekali tidak boleh dikalahkan jika jumlah mereka 12,000 oleh orang yang golongan yang sedikit. Jadi hadis ini hadis Hasan riwayat Tirmizi dan Abu Dawud. Jadi apa maksud hadis ini? Maksud hadis ini maknanya sebaik-baik bersahabat 4 orang, sebaik-baik pasukan 400 orang, sebaik-baik tentera 4,000 orang. Dan juga kalau Islam jumlahnya 12,000 yang bekerja, yang berjuang. Maknanya kalau salah mungkin juga ada sebab boleh dikalahkan atas ujian apa semua, tetapi ini adalah jumlah yang disebut di dalam hadis Rasulullah. Jadi kami tidaklah sampai satu tahap untuk mendapat 12,400 orang, tidak. Kami cuma fokus yang realistik kan. Jadi kami cuba menggembali tenaga mencari, mengorek, menggarap anggota-anggota Jabatan Amal yang mampu untuk kami jadikan satu pasukan amilin sepenuh masa. Tetapi prinsip asasnya kita walaupun dengan jumlah yang ramai, walaupun dengan kekuatan yang besar, tetapi
kita kena jaga asas, iaitu keikhlasan. Keikhlasan dalam bertugas. Kadang-kadang ada juga perasaan tidak jujur dalam hati, ada juga yang tak ikut arahan, ada yang tidak taat, ada yang ikut kepala sendiri pun ada. Jadi perkara-perkara begini tidak boleh ada dalam sebuah pasukan yang baik, yang seperti yang mana Nabi Rasulullah SAW tadi maksudkan. Jadi belum tentu kalau kita ada jumlah yang besar pun Tuhan belum tentu beri kemenangan. Kemungkinan juga kalau ada ahli-ahli atau anggota atau tentera atau pasukan kita yang masih tidak ada asas prinsip yang kita ingin terapkan, mungkin juga kita akan kalah. Sebab banyaklah sekarang ni pejuang kita, pekerja, kita punya petugas, ada juga kadang-kadang tu tidak beradab, tidak ikut akhlak Islam, tidak ikut perangai Nabi lah, macam tu kan. Jadi dia rasa yang diri dia cerdik, dia rasa dia lebih bagus daripada orang ramai, dia rasa dialah punca perjuangan ini kuat, maka perkara-perkara begini tidak mungkin boleh ada dalam satu pasukan yang ingin berjuang atas nama perjuangan Islam. Jadi walaupun perjuangan kita rasa betul, perjuangan kita rasa benar, tetapi kalau kita tidak ikut arahan, tidak taat, tidak ada adab, tidak ikhlas, maka Tuhan akan tangguhkan kemenangan kita. Jadi maknanya petugas ataupun anggota ataupun kita punya tenaga yang kita ingin gembleng ini, jumlah ataupun unit ataupun ramai tidak mencukupi, tetapi kita kena perlu satu yang paling asas, iaitu penyediaan tarbiyah. Jadi inilah konsep asas yang diterapkan di dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Sarawak. Kami memilih satu slogan ataupun kita dah merujuk kepada beberapa orang ustaz, tok guru, orang alim ulama. Mereka memberikan kami 3 singkatan, iaitu UMI, Ubudiyah, Mas'uliyah dan Itqan. Itu adalah prinsip asas dalam menggerakkan operasi Jabatan Amal Malaysia Negeri Sarawak. Okey, yang pertama Ubudiyah, Umi kan. Jadi yang pertama Ubudiyah. Ubudiyah ini bermaksud pengabdian diri terhadap Allah. Jadi seluruh anggota kita yang ingin datang dalam operasi, yang ingin menyertai JAS, prinsip asas dia mestilah dalam kerja amal kita bekerja semata-mata untuk memohon redha Allah. Jadi kita tidak hirau dengan ganjaran, dengan upah, dengan allowance, dengan duit minyak, kita takkan hirau. Sebab apa yang kita ingin buat, apa yang kita ingin laksanakan, kita bantu orang, kita bekerja, hanyalah memohon redha Allah. Tetapi perlu dalam gerak kerja itu perlu memenuhi syarat. Tak bolehlah kita tolong orang dalam manjir, kita bagi seluar pendek, tak. Jadi tak jadi, syarat-syarat itu tak jadi. Itu yang penting tarbiyah tadi. Jadi maknanya bekalan utama kita dalam perjuangan adalah tarbiyah iman. Jadi itu yang saya buka Quran ni tadi. Dalam surah An-Nahl ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Yang bermaksud sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebajikan. Surah An-Nahl ayat 128. Jadi dalam kita menyediakan sumber fizikal, kita menyediakan anggota-anggota, kita menyediakan petugas-petugas kita daripada segi fizikal, daripada segi tenaga, senjata pula, itu nak pergi perang, maksudnya daripada perkakas tenaga manusia. Jadi sumber kekuatan yang paling utama adalah iman dan takwa, kerana itu yang bakal kekal nilainya di sisi Allah. Jadi prinsip kita yang pertama tadi ubudiyah, iaitu segala keputusan dan segala ketentuan dan keputusan akan terpulang kepada Allah. Kita akan fokus,
memohon redha Allah. Jadi dalam gerak kerja ni anggota-anggota amal diterapkan sepenuhnya memohon redha Allah, bekerja kerana Allah, beramal kerana Allah. Itu yang utama, kan? Jadi dalam petugas-petugas juga kita perlu kuatkan garap ataupun perkukuhkan tarbiyah kita dengan kekuatan akidah, kekuatan ibadah dan juga kekuatan jiwa. Iaitu kekuatan akidah, iaitu menghindarkan seseorang dari perbuatan syirik, takbur dan merendahkan orang lain. Kan? Oh, aku buat kerja amal, orang lain tidur kat rumah menganggap nak diri, tak boleh. Itu maknanya tarbiyah kekuatan akidah masih lemah. Jadi sebagai seorang anggota, kita perlu taat kepada Allah. Kalau kita boleh buat kerja amal, itu rezeki kita. Jangan kita merendah-rendahkan orang lain. Okey, kedua, kekuatan jiwa. Iaitu kita mendorong seseorang untuk bersungguh-sungguh membela kebenaran. Jadi dengan jiwa yang penuh tarbiyah, dengan iman takwa, insya-Allah kita akan membuat kerja dengan betul. Dan seterusnya, kekuatan ibadah, iaitu menunjukkan ketaatan yang tidak terbelah bahagi kepada Allah setiap langkah, dalam setiap langkah perjuangan ini. Ini berarti pertolongan Allah akan selalu datang. Itu dalam kekuatan ibadah. Maknanya kita kena perkukuhkan walaupun penat, solat duha jangan tinggal. Yang wajib saya tak payah sebutlah, sebab yang wajib itu dah tentu wajib. Maknanya yang kita nak perkuatkan ni adalah ibadah-ibadah kita, yang puasa sunat, kita punya sembahyang duha, kita punya tahajud, kita punya bacaan Al-Quran gitu, insya-Allah. Itu yang pertama, prinsip ubudiyah. Umi, mas'uliyah. Mas'uliyah inilah satu prinsip yang menuntut seseorang sukarelawan amal yang sentiasa memelihara diri dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan, kerana mereka akan diperhatikan sebagai seorang anggota contoh dan anggota agama lain yang akan sentiasa amanah kepada tugasan yang diberi. Jadi kami ambil ini daripada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dari sallallahu alaihi wasallam, bagi dia bersabda yang bermaksud, ketahuilah setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Seorang amir, seorang penguasa atau seorang pemimpin yang berkuasa terhadap rakyat akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang lelaki adalah pemimpin atas keluarganya, dia akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang wanita adalah pemimpin rumah tangga, suami dan anak-anaknya, dan akan ditanya tentang kepimpinannya. Seorang hamba adalah pemimpin atas harta kekayaan tuannya yang dipercayakan kepadanya, dan juga akan ditanya tentang kepimpinan. Ketahuilah, setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Riwayat Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan dua perkara. Pertama, setiap orang memikul amanah dan tanggungjawab yang wajib ditunaikan. Kedua, setiap amal sama ada kecil atau besar akan diminta pertanggungjawaban, akan ditanya dan oleh Allah. Jadi dalam setiap kerja amal yang kita lakukan, kita tolong orang, kita betulkan kereta, kita tarik, kita basuh rumah orang, kita tolong cuci, tolong gotong royong, kita akan dipertanggungjawabkan atas apa yang kita lakukan. Itulah dia mas'uliyah. Jadi anggota amal, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor diberi tanggungjawab. Maknanya akan bertanggungjawab ke atas gerak kerja yang mereka lakukan. Itu maknanya sebenarnya bukan kepada anggota amal sahaja yang terpakai perkara ini. Sebenarnya ini terpakai kepada seluruh umat Islam sebenarnya. Kan? Kita sebagai seorang Islam yang baik, sebagai membawa syiar Islam yang baik, sepatutnya kita kena bertanggungjawab. Tak bolehlah, mana kau tahu kereta ni siapa buat, aku tak tahu ni tetangga lah, tak. Ada satu isu pernah kita buat kereta tetangga skru, kita tanggungjawab. Berapa cik kerugian yang cik laku dengan apa yang kami buat? 200, kami bayar. Kami minta maaf. Itu tanggungjawab. Kita tak lari, kita tak ada lakukan helah. Apa yang kita buat, kita tanggungjawab. Itulah dia mas'uliyah. Dan yang terakhir, prinsip yang kita gunakan adalah itiqan. Itiqan ni iaitu prinsip yang menuntut anggota amal supaya melaksanakan sesuatu amal atau kerja dengan cara yang bersungguh-sungguh. Ya. Jadi cara yang profesional, melakukan dengan sebaik-baiknya supaya
kita punya perkhidmatan, kita punya urus takbir jabatan amal akan menjadi yang cemerlang. Jadi sesuai dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah sangat menyukai mana-mana hamba-Nya yang bila melakukan sesuatu kerja dilakukan dengan sesungguh-sungguh. Kerja yang sungguh-sungguh menggambarkan kesempurnaan iman dan takwa, ketulusan hati, keluruhan budi dan kemuliaan akhlak, yang semua sifat-sifat ini akan dikira oleh Allah dalam menentukan amal hamba-Nya diterima atau terbaliknya. Itulah itqan. Jadi dengan 3 prinsip utama ini, kita berharap Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor mampu membina satu generasi amal yang akan datang yang lebih baik daripada sebagaimana yang kita persediakan, insya-Allah. Jadi semoga apa yang kami cuba garapkan ini mendapat sokongan ataupun diberi perhatian oleh seluruh anggota amal Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor dan juga seluruh anggota Jabatan Amal Malaysia umumnya. Jadi 3 prinsip utama ini, ubudiyah, memohon redha Allah, taat kepada Allah, mas'uliyah, kita punya kesungguhan, kita punya gerak kerja yang dipertanggungjawabkan, dan juga itqan, bersungguh-sungguh dalam gerak kerja. Jadi terima kasih setakat ini untuk soalan yang diberikan. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada ahli panel yang kedua, Tuan Abu Umar. Saya cakap dah, dia ni star. Air pun ada orang hulur. Pengarah pun tak ada orang hulurkan air. Baik, betul lah tu, seperti yang diberitahu oleh pengarah, makna katanya timbalan pengarah 1 dan 2 ni memang akan bercerita dan berkongsi dengan lebih banyak lah. Nampak dah tu tokoh-tokoh. Kita tengok pun rasa macam tanyalah Ustaz. Sebab apa? Dia paling jauh tu. Itu kalau tengok tu view tu dah view keluar TV dah tu. Kami ni dekat. Cuma kami tak adalah sedekat tunjuk hidung macam Syed Saddiq kan. Tapi kalau tengok view Tuan Abu Umar tu memang view orang kata TV punya view dah. Baik, Alhamdulillah, kita ucapkan terima kasih Tuan Abu Umar. Kita dah selesai untuk 2 panel. Pusingan yang pertama. Untuk pusingan pertama kita ada lagi 1 panel. Tapi nanti dulu, sebelum kita pergi kepada panel yang ketiga, sebenarnya bila kita buat live, kita kena raikan sahabat-sahabat yang sama-sama dengan kita, barulah mereka ni rasa nak stay. Kita target kalau boleh nak 200 view. Tadi paling tinggi kita dapat 190 lebih. Ya, okey. Kalau dapat dekat sini yang sempat dibaca, belum ada soalan tapi lebih kepada respon. Ada yang bagi tahu tadi yang kalau saya dapat saya go through tadi, ada yang kata timbalan pengarah 1 ramai peminat tu katanya. Ya, lepas tu ada yang kata okey. Peminat daripada mana tu? Tak bagi tahulah, cuma dia kata ramai peminat. Ya, kemudian okey, ada yang kata Jasin Melaka clear, Tuan Abu Fakir kita, terima kasih Tuan Abu Fakir. Kemudian ada, saya pun tak pasti, mungkin teknikal ke dan sebagainya, kita tak pasti kita bila kita scroll tu. Tadi Ustaz Zudi pun ada komen, dia kata Hezri nanti kita cari gambar amal kita bersama, kita post esok. Okey, boleh Ustaz Zudi, mana-mana terpulang. Yang pasti Ana mesti lebih handsome daripada Ustaz Zudi. Okey, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor memang terbaik. Syafiq Hasif, terima kasih. Amal Yompeng, moderator sarung baju amal, terasa apa tak lain tak bukan, anda pasti rasa, anda punya rasa bertanggungjawab pada apa yang anda perjuangkan. Betul, terima kasih Amal Yompeng. Siapa lagi sahabat-sahabat? Okey, sahabat-sahabat, terima kasih atas respon sahabat-sahabat, tapi pada masa yang sama kita buka juga untuk soalan. Dan sebaiknya sahabat-sahabat soalan tu diajukan, nak ditanyakan kepada siapa? Ya, boleh ya. Soalan, sila, sebaiknya 1 panel 1 soalan lah daripada sahabat-sahabat, sebab kalau banyak sangat saya tak dapat nak raikan semua. Jadi seorang 1 soalan dan terus kepada nak diajukan kepada siapa. Okey, Ustaz Zudi, saya minat Tuan Hezri. Okey, Ustaz Mio, soalan macam mana nak terus kekal istiqamah dalam amal? Okey, kita hold dulu. Terima kasih Ustaz Mio. Ustaz Mio inilah yang dimaksudkan tadi atas cadangan beliau untuk nak diadakan secara live ini. Dan insyaAllah Ustaz Mio juga akan menjadi salah seorang ahli panel juga dan juga moderator. Mungkin dalam siri yang seterusnya. Ya, baik. Terima kasih Ustaz Mio. Kita hold sebab soalan tu akan dijawab nanti di pertengahan sebelum kita masuk pusingan yang kedua.
Kemudian Ustaz Zudi pun bersama dengan kita, MH Rahmat Kulim Kedah clear. Okey, baik sahabat-sahabat, insyaAllah sebelum kita masuk kepada pusingan yang kedua nanti, saya akan baca soalan. Jadi sahabat-sahabat standby ya, terus kepada soalan. Okey, saya nak pergi kepada ahli panel yang ketiga untuk pusingan yang pertama ini. Tuan Khairul Jihadi kita yang dari tadi segak je dia, cara duduk pun segak kan. Baik, Tuan secara ringkas mungkin boleh terangkan fungsi sektor dan unit-unit dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Sebab dalam Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ni mungkin ada yang tak tahu, mungkin tak tahu dibagikan ada sektornya, ada unitnya, mungkin ada ingat yang semua sama. Mungkin tuan boleh perjelaskan dalam sekitar tempoh 5 ke 10 minit. Tafadhal mashkura. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey, terima kasih kepada tuan moderator kerana soalan tu memang itu dalam saya punya bahagian lah. Kita punya bahagian untuk cerita-ceritakan tentang berkenaan struktur organisasi yang ada dalam Jabatan Malaysia Negeri Selangor. Okey, sebelum saya pergi lebih lanjut, saya nak beritahu dalam Jabatan Malaysia Negeri Selangor, kita adalah dilantik oleh Ketua Pemuda Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor. Selepas tu pengarah dilantik dan pengarah akan melantik ahli-ahli jawatan kuasa dia, di mana visi dan misi dia lebih kepada apa yang berlaku dalam Selangor tu sendiri. Jadi kita lihat dalam keadaan politik masa sekarang ni, dalam keadaan negeri Selangor ni sekarang ni, negeri Selangor ni bukan negeri yang adalah satu negeri yang orang kata kritikal. Ya. Jadi kita terpaksa atau kita kena buat satu benda atau kita kena mencari satu formula yang mana kita boleh mendapatkan sokongan atau kita mendapatkan kata leverage yang lebih besar. Jadi di bawah di dalam Dewan Pemuda Negeri Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor, dia pun ada sektor-sektor dia. Kami Jabatan Malaysia Negeri Selangor diduduk di bawah sektor TSKM, tanggungjawab sosial dan TSKM, tanggungjawab sosial dan juga khidmat masyarakat. Khidmat masyarakat. Okay. Di situ kita duduk. Dalam tu ada lajnah kebajikan, dalam tu ada beberapa lajnah dakwah semua. Okey. Apa yang saya nak beritahu, kita melihat Selangor dia tak boleh duduk diam. Itu kita punya masalah utama sebenarnya. Masalah utama. Kita tak boleh duduk diam. Jadi kita terpaksa menggerakkan. Tak nak kita menggerakkan bukan disebabkan kerana politik itu semata-mata, tidak. Kita menggerakkan kerana kita ada anggota yang memang boleh digerakkan, dan kita ada anggota, kita ada manpower, semua manusia yang alhamdulillah bersyukur di negeri Selangor dia ada macam tu. Jadi apa yang saya nak bagi tahu, apabila Ketua Pemuda PAS Negeri Selangor dia melantik, dia approve jawatan kuasa atau kita punya line up, kita ada agenda, ada KPI. Di sini dalam agenda, dalam KPI atau scorecard yang diletakkan oleh Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor kepada Jabatan Malaysia atau dalam TSKM itu sendiri, kita ada banyak benda yang kita kena capai. Kalau saya nak list semua saya nak sebut satu-satu memang banyak. Tetapi paling utama adalah kita nak menangkap anak muda. Kita menangkap, maksud saya bukan kita menangkap dia orang, tidak. Kita nak mencuri hati mereka. Jadi nak cari mereka, nak letak mereka di dalam satu jemaah atau kita menarik mereka dekat dengan jemaah. Jadi kita nak menarik mereka ni, kita tak boleh buat cara yang biasa-biasa. Kita kena keluar daripada kebiasaan. Setuju. Okey. So dah nampak kat situ kenapa kami kat sini. Kami ada kalau dah tengok dalam nak tengok dalam sektor, okey, dalam Jabatan Malaysia Negeri Selangor kita ada beberapa sektor di mana sektor kita letakkan dalam dua bahagian. Maksudnya bukan bahagian, lebih kurang dalam dua perkara lah. Satu operasi dan satu lagi pentadbiran. Dalam satu pentadbiran tu, dalam operasi kita ada beberapa sektor, dan dalam bahagian pentadbiran kita ada beberapa sektor. Okay. Contoh yang saya beritahu. Untuk kebajikan. Untuk bahagian kebajikan. Kebajikan ni ada dua perkara yang kita kena kupaskan.
Satu, kebajikan anggota Jabatan Malaysia sendiri. Kedua, anggota PAS kita letak dalam satu tempat. Yang kedua, kebajikan masyarakat luar. Dia ada dua, kebajikan tu ada dua. Jadi kita tak boleh letakkan dalam satu bakul atau kita tak boleh letak dalam satu tempat yang sama. Di mana kebajikan anggota kita punya cara untuk kita raikan, untuk kita bantu kalau ada kesusahan baru-baru ni macam PKP baru-baru ni. Alhamdulillah, PKP baru-baru ni ialah semua ada anggota yang kita yang terputus pekerjaan. Maksud saya tak boleh bekerja, tak boleh berniaga, tak sempat. Dia tak ada buat banyak benda lah. Maknanya dengan kata mudah terputus sumber. Jadi di sinilah jual buah pun ada semualah kan. Okay. Jadi di sinilah kita ambil pendekatan untuk bantu anggota kita. Kita fokuskan pada anggota kita dululah. Lepas tu mungkin kita akan besarkan kepada ahli-ahli PAS yang lain lah. Yang kedua, masyarakat luar. Di masyarakat luar ni, kalau tuan-tuan tengok baru-baru ni di dalam PKP, kita menggerakkan tim runner kita untuk bantu frontliners. Itu pun salah satu kebajikan. Dan tim inilah yang menggerakkan. Tim ni kita panggil, kalau zaman Perang Dunia Kedua ni macam berani mati kamikaze kan. Pasal saya cakap apa tau, kita semua takut COVID-19 ni kena pada kita, tapi dia orang selamba kan. Memang tawakal tu Allah ni. memang tawakal tinggi. Jadi mereka ni yang menghantar barang-barang PPE, barang-barang face shield, gown, tudung gown, shoe cover apa semua kepada hospital-hospital. Ada kawasan-kawasan atau lajnah atau NGO dia provide, dia buat barang-barang PPE ni, dan tim kami daripada Jabatan Malaysia, kita menjadi runner, kita menghantar kepada hospital-hospital. So dua perkara. Ni kalau dalam masa PKP, masa PKP. Di luar PKP, kalau tengok dalam musim banjir atau orang susah, kalau dekat Kedah tu ada satu masa kadang bukan beras, kita panggil getah turun harga tu yang sangat-sangat rendah. Sehingga kan mereka tu putus makanan dan kita pergi menghantar makanan ke sana atau beras di sana. Dan di sini saya nak bagi tahu, itu satu contoh lah, kita letak kebajikan. Kita banyak lagi contoh lain dalam pentadbiran atau dalam operasi. Dalam operasi ada tim kalau ada program PAS sendiri, ada trafiknya apa semua. Itu memang dah biasa. Kalau tuan-tuan yang penonton tengok di luar sana, kadang-kadang yang pakai baju merah tepi jalan tu, itu tim operasi lah tu. Orang yang menjalankan operasi. Tapi dalam pentadbiran tu sendiri, kita nak melancarkan Jabatan Malaysia Negeri Selangor ni, kita kena letak banyak perkara. Medianya kita kena ada satu tim. Kita letak sumber manusia, rekrutmen, sukarelawan, latihannya. Itu beberapa perkara. Yang paling besar sekali kita tengok di sini adalah macam mana kita nak mendapatkan anggota baru, kita nak rekrut mereka. Di sini kadang-kadang kita terputus idea. Dan yang ini yang sebenarnya menjadi orang kata cabaran utama bagi kami untuk kita nak meneruskan orang kata lapisan-lapisan baru. Alhamdulillah ada cara-cara kami yang kita telah buat dan alhamdulillah berjaya. Tak adalah berjaya 100%, tetapi adalah kejayaan yang sikit yang kita boleh dibagikan. Okey, satu lagi kita tengok Brigade Aman Malaysia. Ini saya nak cetuskan berkenaan dengan Brigade Aman Malaysia, yang Brigade Aman Malaysia ni adalah untuk golongan remaja yang sekolah atau tingkatan 5 ke bawah lah, mana di sekolah. Ini pun ini adalah satu benda yang besar. Yang sangat besar sebenarnya. Yang sebenarnya sepatutnya dia ada organisasi sendiri yang besar yang terpaksa untuk mereka ni lebih maju. Jadi di sini yang kita kata kita kena lihat satu persatu. Dan setiap bawah sektor, kita ada beberapa sektor, dan bawah sektor ni ada unit-unit dia. Unit-unit ni lah yang akan menggerakkan. Ada ketua unit dia yang menggerakkan. Alhamdulillah saya bersyukur sangat dalam negeri Selangor ni kita punya ketua-ketua unit kita memang kompetitif. Baik daripada ketua unit dalam tim operasi atau sektor operasi, dan juga tim unit ketua unit dalam pentadbiran.
Dan mereka ni bergerak. Dan saya nak bagi tahu, kita punya live kita sekarang ni di idea dia oleh Ustaz Mio, tetapi yang mengincas menggerakkannya adalah tim media. Tim media ni ada ketua unit dia yang memang kerja dia memang kita dah pastikan itulah orang kata kadang-kadang kita buat kerja asyik untuk selfie, kadang-kadang bergambar. Kita bukan semata-mata untuk benda itu, tidak. Sebenarnya kita nak beritahu kat luar sana kami ada buat kerja macam ni dan insya-Allah kita akan bersedia. Itu sedikit sebanyaklah berkenaan apa yang kami buat berkenaan sektor, berkenaan unit. Kalau kita nak tengok secara susun aturnya, dia ada pengarah, dia ada timbalan pengarah, lepas tu dia ada ketua sektor dan di bawah ni ada ketua unit. So bawah unit tu dia adalah dia punya AJK dia sendiri apa semua. So itu secara ringkas lah berkenaan pentadbiran yang saya boleh cerita. InsyaAllah kalau ada persoalan lepas ni kita boleh jawab. Bila taufik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Khairul Jihadi selaku panel yang ketiga. Ada mention tadi pasal recruit kan? Pastikan nama Ana masuklah dalam tu. Baik, Alhamdulillah kita dah selesai untuk pusingan yang pertama bersama dengan ketiga-tiga ahli panel. Dan sahabat-sahabat kalau perasan sekejap kadang-kadang saya tengok kamera depan, sekejap kadang-kadang saya tengok bawah kanan. Kejap tengok depan, kejap bawah kanan. Kenapa? Sebab bila saya tengok bawah ni, saya tengok laptop dan saya nak tengok soalan daripada sahabat-sahabat, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT. Kita dah ada beberapa soalan. Saya, sebelum kita pergi kepada pusingan yang kedua, kita raikan dulu soalan daripada sahabat-sahabat kita. Tapi sebelum tu, mohon sahabat-sahabat tolong like, tolong share. Ya, kita nak sebar luaskan, kita nak sahabat-sahabat, kita nak khususnya rakyat Malaysia yang tak pernah kenal lagi tentang Jabatan Amal Malaysia ni, kenal Jabatan Amal Malaysia. Di kalangan sahabat-sahabat ahli jemaah tu dah tahulah, no issue, no hal, no problem. Tapi kita nak war-warkan, sebab apa? Kita ni tak nak syok sendiri. Kita nak ramai lagi rakyat Malaysia ni tahu dan kenal apa itu Jabatan Amal Malaysia dan khususnya apa itu Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Sebab tadi Tuan Khairul Jihadi ada sebut Negeri Selangor ni satu negeri yang istilahnya dipanggil crucial jugalah. Bahkan memang bahkan kami sendiri dalam antara strategi kami Dewan Penumpas Negeri Selangor, kita meletakkan bahawa Negeri Selangor ni mini Malaysia. Maknanya kalau nak rule Malaysia satu hari nanti, tengoklah macam mana kita rule Negeri Selangor itu. Okey, baik. Saya baca dulu soalan. Terpulanglah mana-mana panel nak jawab ya. Tadi saya tertarik dengan Ustaz Mio punya soalan tadi. Ustaz Mio, macam mana nak terus kekal istiqamah dalam amal? Baik, kita pilih tu, nanti siapa-siapa nak jawab. Kemudian ada lagi, menarik soalan ni tadi. Sekejap ya, siapa sahabat kita ni? Muhammad Amaluddin. Saya nak tanya, memandangkan tajuk forum ni hala 7, saya nak tanya setiap seorang panel. Dia nak setiap seorang jawab. Okeylah, ikutlah mana kalau sempat lah ya. Kalau tak kita dapat seorang pun dah cukup. Saya nak tanya setiap seorang panel keinginan dan hala 7 yang mereka harapkan pada kami sebagai pelapis dalam Jabatan Amal Selangor. Ini kalau tanya saya, sesuai pengarah yang respon ni. Ya. Kemudian ada satu lagi soalan. Sekejap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, soalan daripada Tuan Ruzaimi Ikhwan. Menarik soalan dia ni. Apakah strategi Jabatan Amal Selangor dalam menarik minat anak muda menyertai amal, terutamanya bagi pengundi berumur 18 tahun? Tadi Tuan KJ ada sebut pasal brigade kan? Mungkin Tuan KJ nak detailkan lagi ataupun mungkin ada cara yang berbeza ke untuk nak tarik anak muda. Okey, silakan siapa nak jawab dulu soalan daripada Ustaz Mio, bagaimana nak istiqamah dalam amal. Sesiapa saja. Secara ringkas sebab lepas ni kita nak masuk pusingan kedua. Jadi setiap soalan ni tak payah lama lah, dalam 2 minit pun dah okey ya. Sebab kalau kita nak jawab panjang ni malam ni nanti. Ya, secara ringkas. Pengarah jawab. Bagaimana hendak istiqamah? Ini soalan yang sangat praktikal lah ketika ini. Apabila kita sebut pasal istiqamah, ini berat kan? Istiqamah ni berat kan? Kalau ikutkan sirah Rasulullah, sebut pasal istiqamah tu beruban kan? Jadi uban kepada Rasulullah. Makna berat istiqamah ini bukan atas nama perkataan, tapi atas nama perbuatan dan diri kita sendiri. Kat mana, sejauh mana keikhlasan kita dalam setiap perjuangan. Anda sebut kat sini sebab setiap kita ini sejarahnya berbeza. Ya, sejarahnya berbeza dan kita mengenali perjuangan ini dengan cara yang berbeza. Maksud dia kat sini, contoh macam saya.
Tuan Abu Omar sangat berbeza cara dia mengenali jemaah. Sampai terhantuk dinding tuan-tuan, baru dia kenal jemaah. Kan? Jadi Ana pula mengenal jemaah melalui section akademik. Maknanya Ana belajar, Ana kenal jemaah dalam ketika Ana belajar di universiti. Di universiti ada banyak sangat persatuan pelajar Muslim, Islam dan sebagainya. Dan kita sedang memilih manakah pertubuhan Islam yang terbaik untuk kita. Dan akhirnya bila kita keluar, kita dah ada keluarga dan sebagainya, kita melihat prospek yang lebih jauh, iaitu manakah jemaah yang memperjuangkan keseluruhannya. Maknanya jemaah yang syumul. Kan? Sebelum ini saya berada di dalam satu jemaah, bukan PAS sebelum ni. Maknanya 2006 saya masuk PAS tu. 2006 tu juga saya kenal Jabatan Amal dan saya masuk PAS dan Jabatan Amal pada tahun 2006. Kenapa saya terbuka hati untuk masuk dalam Jabatan Amal dan seterusnya bersama dengan jemaah Islam yang saya sebut sampai sekarang, inilah jemaah yang paling syumul yang ada dalam negara kita. Kerana bila bila sebelum inilah jemaah sebelum ini, dia hanya spesifik tertentu ada. Dia hanya berbincang mengenai akademik saja. Dia tidak ada Jabatan Amal ini. Dia tidak ada Brigade Muslimat, dia tidak ada Lajnah Kebajikan dan sebagainya. Dia hanya bercakap soal akademik. Bila soal akademik ini, dia hanya bercakap teori dan akhirnya tidak tercapai apa yang kita nak. Jadi kita mengenali, Anda sendiri mengenali jemaah melalui cara berfikir PAS sebuah jemaah yang sangat komplit, syumul, semua ada. Yang daripada pekerja kilangnya, daripada seorang doktor pensyarah yang sehebat Hazri pun ada di dalam tu, lagilah sehebat Ustaz P. Maknanya semua kelompok masyarakat ada di dalam PAS. Jadi kita pulang kepada kita selepas itu, bila kita dah yakin dengan jemaah ini, bila kita dah yakin dengan perjuangan ini, hati kita letak keseluruhannya. Kita letak keseluruhannya ke atas perjuangan. Bila kita letak keseluruhan ke atas perjuangan, maknanya timbullah kat situ gerak kerja. Bila kita ikhlas, maka terdoronglah kita untuk sentiasa istiqamah dalam perjuangan. Jadi itulah dia, bila Anda melihat cerita Abu Omar bagaimana dia mengenal jemaah dan sehingga hari ini dia istiqamah. Kenapa dia boleh istiqamah dalam Jabatan Amal? Dalam Jabatan Amal kerana ruang dia mengenali jemaah itu, sejarah dia mengenali jemaah itu menyebabkan dia belong to jemaah. Dia rasa diri dia, inilah dia dalam sebahagian dalam jemaah. Bila kita rasa diri kita sebagai jemaah, tuan-tuan, kita rasa kita nak bekerja dalam jemaah, kita nak rasa inilah tempatnya kita nak curahkan segala apa kita ada, idea kita, anak muda ni penuh dengan idea dan sebagainya. Jadi kita nak, bila kita nak ikan mereka, kita bagaimana kita nak bentuk anak muda ini mengenali jemaah dan seterusnya dia boleh istiqamah dalam perjuangan kita. Itu pendapat saya, insyaAllah. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Pergi kepada soalan seterusnya tadi, tak ingat dari siapa sebab dah lost ni, tapi soalannya lebih kurang begitulah. Apa harapan pimpinan mungkin dalam JAMS kepada pelapis anak muda secara ringkas? KJ, bahagian dia tu. Okey, insyaAllah. Okey. TV1 dia macam karang pula, dia suruh dia. Dia star. Okey, silakan tuan. Dia star malam ni, baik. Okey, harapan kita sebenarnya, bila kita cakap anak muda ni, kita nak dia buat lebih baik pada kita, itu confirm. Ya. Yang kedua, apa yang kita buat yang sekarang ni, dia kena tambah baik dan dia kena, kalau dalam bisnes saya selalu cakap inovatif, kreatif, inovatif. Lepas tu kita minta dia redefine.
redefine. Dia tidak boleh meletakkan satu benda tu yang sama, tapi dia kena ubah sikit bagi nampak lebih baik. Sekarang ni contoh saya bagi tahu. Sekarang ni Jabatan Malaysia Negeri Selangor kita ada kenderaan rasmi kita, RB 01, RB 02, RB 03 di bawah apa ni 4-wheel drive apa semua. Lepas ni kita nak ada ambulans kita sendiri. Kita nak ada bot pacuan bot yang berkuasa kuda yang tinggi. Dan kalau boleh kita nak sampaikan tahap kita mempunyai satu markas sebenarnya atau satu base. Sekarang ni kita belum capai lagi tahap tu, tapi benda tu semua ada dalam kita punya kata cita-cita kita. Dan kita nak anak muda dia mungkin boleh berfikir, macam ni jabatan yang sekarang ni kami pimpinan sekarang kami tak mampu nak sampai ke tahap tu. So mungkin mereka ada sumber lain yang kita tak tahu, yang mungkin mereka boleh buat cari lebih baik. Itulah kita harapan kita. Okey, baik, alhamdulillah, terima kasih. Ada soalan tadi yang ketiga saya lupa daripada siapa ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita pun dah ada soalan-soalan baru. Okey. Kejap, kalau saya sempat jumpa saya baca, kalau tak kita masuk pusingan yang kedua, kemudian kita baca. Boleh saya celah tuan moderator? Ya, boleh, sila. Sebab saya tadi baca komen-komen yang ada dekat kita punya live ni, saya nampak ada satu dua soalan yang dituju khas ni. Ada satu ni daripada Tuan Arba'in. Dia cakap TV1 pernah cakap bahawa tiada beza antara pujian dalam amal, tiada beza antara pujian dan hinaan. Okey. Betul, saya pernah cakap, tetapi sebenarnya itu adalah tajuk keikhlasan. Bukan dalam amal, dalam hidup kita sendiri, kan? Kalau kita nak tahu kita tu ikhlas atau tidak ikhlas, bila kita buat sesuatu kerja, kita kena maki. Kita kena maki. Lepas tu kadang-kadang kita kena puji. Waktu kita kena puji, kita seronok, kita rasa macam kembang lah, best lah buat kerja amal ni orang puji. Tapi bila kena maki, kita marah. Apalah kau tak buat apa kan. Maknanya tahap keikhlasan kita dalam bergerak kerja belum sampai tahap yang sempurna. Jadi bila kita nak tahu tahap keikhlasan kita ni dalam gerak kerja tu sempurna, bila kita kena maki masa buat kerja ataupun kita kena puji dalam buat kerja, tiada beza. Kalau dapat perasaan tu, bermakna anda sudah ikhlas dalam gerak kerja. Wallahualam. Cantik. Jadi istilahnya apa? Tak mati dicaci, tak apa ya, saya pun tak kembang dipuji. Lebih kurang begitu. Okey, saya dah teringat satu lagi soalan daripada penonton. Ya, sikit. Bagaimana amal ni nak menarik anak muda khususnya yang akan mengundi 18 tahun. Silakan siapa-siapa untuk respon sebelum kita masuk pusingan yang kedua. Okey. Secara ringkas. Secara ringkas. Ini pun sebenarnya boleh kita jawab. Dalam bab saya juga sebenarnya, tapi pengarah boleh jawab lagi baik. Okey. Kita sebenarnya kita tahu masalah anak muda dia nak satu benda yang mudah. Dia bukan masalah, dia memang pada pemikiran mereka nak satu benda yang mudah. Kita first step, kalau kita tak settle yang ini, sampai bila-bila tak settle. Jadi apa yang akan kita buat, kita nak mereka masuk dalam jabatan amal atau masuk dalam PAS tu dengan cara yang paling mudah, yang paling minimum. Sebab saya selalu buat benda satu kerja saya akan praktikkan apa yang saya buat dalam kehidupan saya. Sebab saya seorang berniaga, jadi kita nak satu benda yang kalau orang nak akses dengan kita ni dekat dan orang nampak kita ni senang nak akses. Jadi kami buat borang online kami sendiri untuk orang yang nak jadi anggota. Kalau dia sebab nak jadi anggota amal, dia kena ahli PAS. Jadi kita mudahkan kat situ, kita tak nak banyak sangat birokrasi, red tape yang macam-macam. Kita mudahkan dia orang, kau isi je si borang nanti kita orang akan uruskan. Macam tu. Sama tahap maknanya benda tu guna jari, tekan, lepas tu dia akan sampai di depan rumah, depan pintu. Macam tu lah. Tapi kita pun ada juga bagi mereka yang mungkin agak rasa jauh dengan
Jabatan Amal atau dengan PAS itu sendiri, kita ada sukarelawan, di mana sukarelawan ni lah tempat platform yang paling mudah untuk anak-anak muda mendekatkan diri. Itu sukarelawan. Dan seterusnya ada brigade. Di sini anak-anak tahfiz, anak-anak sekolah tahfiz yang bukannya sekolah yang bukan kerajaan lah, maksudnya sekolah-sekolah swasta yang kita approach untuk kita masukkan modul-modul Jabatan Amal Malaysia untuk kita serapkan ke dalam mereka. Itu salah satu cara kenapa kita macam mana kita nak tarik anak muda bawah 18 tahun. Yang first step tu yang kita sebenarnya first step tu pun kita sebenarnya belum settle lagi sebenarnya. Ya. Jadi yang itu yang kita cuba usahakan sehingga dapat settle yang tu. InsyaAllah lepas ni akan ada lah dia punya cara-cara lain. InsyaAllah. Baik, cantik. Terima kasih diucapkan kepada Tuan KJ atas penjelasan tadi. Okey, kita terus masuk kepada pusingan yang kedua, dan pusingan yang kedua ni saya minta ahli panel untuk ringkaskan lagi jawapan, ya, sebab kalau makin lewat pun nanti view pun dah makin kurang dan sebagainya kan, sementara view crowd masih tengah lagi ramai. Minta ringkaskan jawapan. Sebelum tu sahabat-sahabat, saya tengok dekat sini FB share 199. Kenapa kedekut sangat nak genapkan 200 ni? Mohon sahabat-sahabat, kliklah share. Jangan share dekat FB personal semata-mata, tapi share lah dekat group Friends of PAS ke, share lah dekat grup Istiqamah ke, share lah dekat grup anak muda ke, grup PUBG ke, tak apa, sebar luaskan. Inilah dakwah, ya. Jadi daripada 199 share, tolong genapkan kepada 200 bahkan lebih, ya, 200 share dan ke atas. Okey, kita masuk pusingan yang kedua bersama dengan ahli panel yang pertama. Kalau tengok tadi Tuan KJ dia dah cerita tentang panggil sektornya, kemudian kalau kita boleh kata strukturnya lah. Nak tanya kepada Tuan Pengarah, dengan struktur yang ada, ya, Jabatan Amal Negeri Selangor, apakah mungkin dari sudut perancangan, visi dan misi Jabatan Amal Negeri Selangor ni sudah tercapai ataupun boleh dicapai? Silakan secara ringkas Tuan Pengarah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih ahli panel lah, moderator yang gangguan apa nama line di sini mungkin lah. Kalau dekat rumah tu anak pakai wifi, kat sini I see. Pakai line. Tapi soalan tadi dengar dengan jelas ke atau nak ulang? Soalan tu dengar sikit-sikit tadi, tapi bolehlah dipahami bahawa visi dan misi lah, kita bercakap soal visi dan misi. Boleh dicapai ke dengan struktur sekarang ni? Baik, bila kita lihat balik visi Jabatan Amal Malaysia ni, secara generalnya kita ada 3 perkara yang kita kena faham dan kita kena ingat, iaitu kebajikan, sukarelawan beruniform, kemudian menjadi pilihan generasi baru, maknanya generasi muda, dan berteraskan Islam. Ini 3 poin yang ada dalam visi yang dielaboratekan di dalam misi itu sendiri, iaitu berkhidmat secara sukarela. Apa bila kita sebut sebagai sukarela ni? Kita nak lahirkan akan datang adalah anggota-anggota yang tidak mengharapkan habuan dunia, yang mengejarkan cita-cita akhirat. Sebagaimana para sahabat Nabi, para pejuang agama Allah terdahulu, sukarela berjuang dalam keadaan mereka tidak ada harta, mereka mencurahkan tenaga, tidak ada tenaga, mereka mencurahkan idea, tak ada idea mencurahkan wang ringgit dan sebagainya. Ini sifat sukarela. Kemudian poin dia adalah generasi muda. Target kita dalam Jabatan Amal, kita nak dapatkan seramai mungkin anak-anak muda ini diserap masuk ke dalam Jabatan Amal. Bagaimana kita nak serap anak muda ini masuk ke dalam Jabatan Amal? Kalau idea mereka kita dah sekat awal-awal. Faham maksudnya? Bila mereka ada idea, kita sekat. Bila mereka ada inisiatif, kita seperti bagai orang yang tak boleh nak terima. Kita ada anak masing-masing. Macam anak ada anak Tuan Hazim, insya-Allah akan datang. Kita doakan. Yang lain kan. Jadi kita akan berhadapan dengan anak-anak kita. Anak-anak yang dah besar dan sebagainya. Jadi anak-anak ni ada minat tertentu kan. Contoh kalau anak itu minat dengan pembelajaran matematik, adakah bila dia minat matematik kita nak letakkan dia dalam pelajaran sains? Kan? Jadi kita ni sebagai pemimpin, kita kena letakkan mereka ini
di tempat dia yang betul. Dan kita guide mereka dengan baik. Baik. Kemudian ketiga tu, bila sebut pasal visi, ialah mesti berteraskan Islam. Sudah pastinya Jabatan Amal ini satu badan beruniform. Yang kita letak paling tinggi adalah meletakkan syariat Allah paling tinggi. Setiap kali aktiviti kita meletakkan syariat Allah. Sebab itu kalau kita lihat kawat kita sendiri, kan, kawat kita kalau di pasukan uniform yang lain, bila berjalan dia mulakan dengan kaki kiri. Tapi dalam amal kita tukar. Kerana apa? Kerana kita nak sunnah Nabi. Segala perbuatannya bermula dengan kaki kanan dan tangan kanan dan sebagainya. Baik. Inilah yang kita sebut nak bawa Islam tu, nak terapkan Islam tu dalam pasukan beruniform. Baik, bila kita sebut pasukan beruniform ni tuan-tuan, dia ada 3 ciri pasukan beruniform. Yang kita kena tahu, pasukan beruniform pertama adalah pasukan combat. Pasukan combat, full combat. Full combat ni macam tentera tuan-tuan. Macam tentera. Itu full combat. Kedua, separuh combat. Pasukan beruniform separuh combat. Ini PDRM, polis. Dia menggunakan senjata, tapi bukan bertujuan untuk membunuh, tapi untuk mempertahankan diri bila diperlukan guna. Tapi kalau tentera, dia memang tujuan dia belajar senjata, pasukan beruniform, ada disiplin beruniform, tapi dia memang kerja dia combat. Dia ditrain untuk membunuh dan sebagainya. Baik. Yang ketiga ini adalah kita lah, pasukan beruniform non-combat, bukan combat. Inilah dia pasukan beruniform Bulan Sabit Merah, pasukan beruniform KRS, pengangkap dan sebagainya. Kita tergolong dalam pasukan beruniform non-combat. Non-combat. Jadi struktur dia, kalau kita lihat masa depan amal ini, anda lebih suka struktur Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ini, kita lihat kepada struktur pasukan bomba dan penyelamat. Kerana visi dan misi dia dekat dah dengan bomba. Dia memang Jabatan Amal ni visi misi dia jauh sangat dengan bomba dan polis. Kita bukan pasukan keselamatan. Kita bukan pasukan yang memegang senjata dan sebagainya. Tak. Lagi-lagi kalau ada cubaan untuk menjadikan Amal ini sebagai pasukan combat ataupun ala-ala tentera, itu kesalahan paling besar yang akan dibuat oleh kita. Jadi kita kena lari daripada konsep itu. Kita kena tumpu fokus kepada sukarelawan berkebajikan, melakukan kerja-kerja kebajikan. Anggota bomba melaksanakan kerja-kerja kebajikan, menyelamat nyawa, ini adalah kerja kebajikan. Jadi masa depan yang anda lihat ialah, kalau kita lihat pada visi dan misi, insya-Allah kalau diberi lagi ruang yang luas untuk sahabat-sahabat anda yang ada sekarang ini, yang telah kita rekrut, kita telah wujudkan mereka dalam keadaan sangat bersedia menjadikan sebuah pasukan. Satu hari nanti kita ada pasukan penyelamat, pasukan yang boleh menyelamat nyawa. Anda tertarik dengan sahabat kita daripada Perak ni, Imran Maula. Imran Maula, hero kita yang telah menyelamatkan nyawa 4 orang tu. Ya. Daripada lemas. InsyaAllah selepas ini kita jemput dia. Untuk kita dengar macam mana cara dia menyelamat ni. Sahabat-sahabat. Jadi ini adalah inspirasi kepada kita. Inspire kepada anak muda. Mungkin selepas ini kita ada lagi, ramai lagi Imran Maula. Muhammad Nur Imran Maula ni. Kalau orang Perak panggil dia Maulana. Maulana. Ada nama-nama dia. Iya. Maulana ni, sahabat kita ni, hebat ni. Jadi dia telah memberi semangat dan dorongan yang baru kepada anak muda kita. InsyaAllah visi dan misi kita bersesuaian sepanjang masa. Kalau nak ikutkan teras 5 budaya amal ini sangat komplit dah, sangat cantik dah. Tinggalnya mana kita nak terapkan dalam diri kita, ditambahkan lagi dengan apa yang disebut oleh tadi satu, 3 prinsip dalam bekerja, iaitu ummi, ubudiyah, mas'uliyah dan itqan. Ini yang ana first kali masa mula-mula nak tubuhkan Amilin Amal 100 anggota. Kita letakkan 3 prinsip ini dalam gerak kerja operasi. Dan alhamdulillah sahabat ana Abu Omar ni, dia orang yang pertama yang dapat menjiwai 3 prinsip. Sebab tu dia
Dia kat situ lah. Masuk ni dah 3 kali bos sebut nama saya. Tak tahulah kenapa bos saya mana. Ada tanda dah tu, ada tanda. Tanda pengarah negeri. Jangan. Tanda-tanda pencen. Baik, itu harapan. Mungkin lepas ni anak akan cerita mengenai harapan. Dan saya melihat kepada visi dan misi akan datang Amal Malaysia dan Amal Malaysia Negeri Selangor. Kita akan melihat kepada satu pasukan yang lebih profesional, insya-Allah. Ana sebut ini sebab mana bila Ana masuk tahun 2006 tuan-tuan, masuk Jabatan Amal ini, ketika itu pengarah Amal Negeri adalah Tuan Nazri. Tuan Nazri pengarah Amal Negeri ketika itu. Dia adalah orang yang bertanggungjawab menarik sebangsa ramai profesional ke dalam Jabatan Amal Malaysia. Ketika itu mula masuk pegawai-pegawai daripada swasta, kan? Mula masuk bekas-bekas pegawai tentera yang ada kemahiran, kan? Bukan dia nak teknik membunuh tu tak, tapi dia nak kemahiran survival itu. Di dalam Jabatan Amal ini kita nak ajak sahabat-sahabat ataupun anak buah, anak-anak didik, anak-anak muda kita dalam Jabatan Amal ini untuk survive. InsyaAllah benda yang sama juga kita bawa semasa zaman Ustaz Hanafi menjadi pengarah negeri. Sebelum tu Tuan Anwar Hanafi sebelum saya. Sama kemasukan profesional, golongan bekas graduan. Kalau nak sebutkan Tuan Abu Umar itu pun bekas graduan. Tuan KJ pun bekas graduan. 4 kali dah. 4 kali dah. Nampak? 4 kali sebut nama. Ana cerita-cerita malam ni nak sebut 10 kali nama hantar ni kan. Baru 4. Okey. Baik, terus. Kita ada ramai insya-Allah graduan daripada sahabat-sahabat universiti yang lepas ini akan minat dengan badan beruniform. Sebab ada rakan-rakan mereka daripada Rotu, daripada Wataniah dan sebagainya. Jadi mereka ni berminat dengan pasukan beruniform, tapi pasukan beruniform macam manakah mereka yang kita nak bawa? Itu dia visi dan misi kita, pasukan beruniform berteraskan Islam. Berkebajikan, sukarela, berteraskan Islam. Itu yang kita akan bawa insya-Allah. Wallahu a'lam. Baik, cantik. Terima kasih diucapkan kepada ahli panel yang pertama, Tuan Syedi Azri selaku pengarah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Selesai bersama-sama dengan kita untuk pusingan pertama dan pusingan yang kedua. Penerangan yang cukup baik. InsyaAllah Tuan Syedi juga akan bersama dengan kita bila nanti selepas pusingan yang kedua ni kita akan baca lagi soalan. Tapi sahabat-sahabat, Alhamdulillah share tadi saya nampak dah tinggilah daripada 199 tadi. Cantik nombor yang saya nampak setakat ni. 222 tadi. Tak tahu kalau dah makin naik. Dia memang suka main nombor cantik-cantik ni. 199, 222 kan. Baik, tapi saya, sahabat-sahabat, saya juga from time to time saya akan tengok soalan. Cumanya bila dia dah banyak dan bertindih, saya mohon maaf andai kata saya terlepas pandang. Bukan apa kan, takut masuk kat FB aku kena kecam. Moderator tak tanya, tak baca soalan. Saya minta maaf sebab tadi mula-mula ada. Kalau sahabat nak saya bacakan soalan mungkin boleh repeat ya. Sebab tadi saya nampak ada soalan yang ditujukan khas kepada TV1 dan juga khas kepada pengarah. Ya, baik. Alhamdulillah. Okey, saya nak pergi kepada ahli panel yang kedua. Untuk pusingan yang kedua ini sekali lagi bersama dengan Tuan Abu Umar yang disebut namanya untuk malam ini 4 daripada 10. Dah disebut 4 kali daripada 10. Okey, Tuan ada sebut tadi berkaitan dengan prinsip dalam amal tadi umi. Cantik ya, ubudiyahnya, mas'uliyahnya dan juga itqan. Untuk pusingan yang kedua ni mungkin Tuan boleh kupaskan apakah yang dilakukan oleh JAMS Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ni untuk mencapai prinsip umi tersebut. Okey, Tuan kalau boleh dapat mungkin ringkaskan lagi sikit ya, dalam tak lebih 5 minit lah sebab kalau boleh kita nak habiskan sebelum 11.30 ataupun mungkin lebih awal ya. Silakan Tuan, tafadhal mashkura. Okey, baik. Terima kasih sahabat moderator saya Ustaz Azri. Okey, saya terus kepada soalan tadilah. Bagaimana untuk memastikan bahawa prinsip umi tadi, apa yang JAMS lakukan untuk memenuhi prinsip-prinsip tersebut. Okey, kita dah tahu tadi, ubudiyah, kita dah tentulah tarbiyah, mas'uliyah dan itqan ini tentang kerja bersungguh-sungguh dan tepat dan betul. Jadi,
untuk melakukan perkara itu kita mesti merujuk kepada orang yang ahlinya. Jadi perkara ini semua bermula dari satu musibah ribut tak silap saya di kawasan Puchong yang waktu itu lebih kurang dah nak maghrib dah. Jadi ada satu laporan dalam grup Jabatan Amal Negeri Selangor ada kejadian ribut di Puchong. Jadi terus pengarah bagi arahan tolong respon secepat mungkin. Pada malam itu kita dapat respon hampir 20 ke 30 orang dalam masa lebih kurang dalam masa 1 jam. Lebih kurang dalam pukul 8 itu sudah ada petugas dari seluruh Selangor di Puchong. Jadi malam tu kita dapat selesaikan, adalah pokok tumbang melintang jalan, orang kabur tak boleh lalu, kita boleh bersihkan sepanjang jalan tu. Akibat daripada respon yang cepat tadi. Jadi macam Tuan Pengarah bagi tahu tadi, dia pun meneruskan legasi daripada warisan penambahbaikan daripada pengarah-pengarah sebelum ni. Jadi Tuan Pengarah kita dapat satu idea, dia kata kenapa tidak kita buat satu pasukan elit, first frontliner untuk Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor yang mampu respon, yang boleh datang, yang boleh respon cepat, yang banyak kemahiran. Jadi kami pun berbincang dengan memperhalusi tajuk yang idea yang Tuan Pengarah bagi tadi. So kami cuba adakan pasukan elit itu yang terdiri daripada semua kemahiran. Jadi untuk memenuhi kriteria anggota yang boleh sampai ke pasukan istimewa tadi tersebut, jadi kami telah lakukan pemilihan, selection daripada komandan-komandan kawasan. Okey, boleh bagi tahu tak siapa dah yang boleh mampu memenuhi kriteria yang kami tentukan ini. Jadi select punya select, pilih punya pilih, kami dapat lebih kurang dalam 40 anggota. Jadi 40 anggota ni kami garap, kami hantar mereka ke kursus-kursus yang ditauliahkan, kursus-kursus yang diiktiraf oleh badan kerajaan. Okey. Dalam pasukan ni kami nak semua kor-kor utama ataupun unit-unit utama, kejuruteraan, medik, semboyan dan juga marine, ada lagi lah kor-kor yang utama. Kita satukan semua, kita pastikan semua anggota ini faham dan mahir dengan kor-kor ataupun unit-unit yang kita inginkan tadi. Jadi kita mengorak langkah sedikit demi sedikit. Kita juga terapkan asas kebombaan. Kami telah menghantar 30 anggota ini kursus di Akademi Bomba Kuala Kubu Baru, satu-satu akademi penyelamat yang terbaik di Asia, dikatakanlah. So jadi kami ambil satu kursus kebombaan di sana. Kami memadam api bangunan terbakar yang difabrikasi lah. So kami berlatih memadam bangunan itu. So itu kursus 3 hari 2 malam. Jadi nak bagi tahu, kami di Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor sangat serius untuk memenuhi macam yang Tuan Pengarah cakap tadi, satu badan uniform yang berkebajikan. Kita bukan nak combatkan apa, tapi kita nak buat kebajikan. Jadi kita kena serius. Itu salah satunya. Jadi kita hantar kita punya anggota menjadi mahir, buat kerja ikut SOP yang betul, menyelamat ikut SOP yang betul. Kita ada hantar lagi kursus renang menyelamat. Bagaimana renang menyelamat, bukan main tarik-tarik je apa semua tarik kan. salah teknik, kita yang lemas. Macam tadi yang Tuan Maula tadi tu, kami cukup respect dengan dia. 5 orang dia boleh tarik. Saya dalam masa latihan renang tu, jurulatih tu suruh saya renang straight. Mula dia pergi 100 meter, 200 meter, 500 meter, 800 meter. Saya pergi sampai 500 meter je. Lepas tu saya lemas. Saya tak larat. Saya penat. Tu saya pelik bila saya tengok, saya baca berita dia boleh selamat 5 orang dalam tali air. Pergi balik. Memang saya respect dengan dia. Kalau saya belum tentu lagi lah. Tak tahu dengan saya hilang agaknya. Kan? Jadi perkara begitu perlukan latihan, perlukan fokus, perlukan
memikir dalam skill memikir dalam keadaan yang sangat kritikal. Aku nak samakan yang mana satu. Aku nak pecahkan Jerman. Aku nak jadi benda tu kalau dia tak berlatih memang dia sudah mahir. Tapi perlukan latihan. Dia tak boleh datang aku terjun je lah. Tambah pula tuan, waktu tu memang waktu kritikal dan sangat genting dengan cabarannya, dengan nak selamat nyawa orangnya, nyawa diri sendirinya. Ya, betul. Jadi itu sebab saya cakap biasa orang macam ni sama ada di hari-hari berenang ke ataupun memang ada pengalaman ke saya tak tahu, tapi memang dia mesti sangat berpengalaman. Itu sebab tu kita dalam jabatan amal kita juga hantar anggota kita ke basic life support. Basic life support ni yang ajar kami adalah doktor-doktor daripada hospital. Dan di hospital dia ada satu tim namanya tim CPR. Dia mengajar orang awam untuk melakukan CPR dengan betul. Maknanya menyelamat nyawa lah kalau ada emergency. Jadi kami menghantar anggota kami pergi ke kursus tu untuk dapatkan sijil CPR. Sijil ni kena renew 3 tahun sekali. Jadi kami bukannya ambil dengan biasa-biasa tak. Kami keluarkan duit, keluarkan modal. Kat bomba tu, besarlah modal saya lupa. Tapi besarlah modal dia. Kami telah menghadiri satu kursus hazard atmosphere yang dikendalikan oleh pakar ke pengarah siapa nama kita punya jurulatih tu yang ajar kita hazard atmosphere tu. Dia bukan calon orang kat Malaysia. Dia seseorang yang sangat pakar. Yang tu saya nak sebut nama dia. NIOSH. Dia orang besar dalam NIOSH kan. Jadi kami belajar dengan orang yang betul bagaimana nak pakai apa benda tu breathe dia punya alat-alat bantu pernafasan, bagaimana nak tahu jarak zon merah, zon kuning tu, macam mana kita nak tahu macam-macam lah kita belajar. Maknanya kami bukan main masuk, main langgar, main terjah je. Kami datang dengan ilmu. Kami tak datang kosong. Jadi kalau ada orang menganggap jabatan amal ni dulu mungkin agaknya jaga jalan, jaga parking, tapi sekarang kita telah mengorak satu langkah baru. Betul, setuju. Kita buat lepas kita belajar, lepas kita ada ilmu. Kita contoh macam saya cakap tadi, semboyan. Saya ni walaupun saya tak ada radas, pernah dengar tak radas walkie-talkie yang basically tu uniform Romeo Villa macam tu kan, yang orang cakap dalam radas tu, benda tu satu benda yang penting. Sebagai contoh di Kelantan apabila banjir, so telekomunikasi breakdown, benda tu boleh pakai kan, radio tu gelombang rendah jadi dia boleh pakai. Jadi kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh pakai. Kita kena ada lesen. Percaya tak saya ada lesen RAI tu? Saya ada. Sebab untuk memenuhi syarat, memenuhi prinsip kita Umi, ubudiyah, masuklah itqan. Jadi kita kena buat bersungguh-sungguh. Jadi begitulah Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor. Kalau siapa-siapa nak tahu, kami ada satu pasukan khas yang mahir dengan semua perkara ni. InsyaAllah kita ada komen. Baik. Boleh bawa kereta, boleh macam-macam lah. Jadi kami kalau boleh tak sempat nak cerita, tak sempat nak cerita. Jadi boleh tengok kami punya Facebook. Kami pernah tukar gearbox orang tepi jalan. Pakarnya kami punya komen kereta. Jangan main-main. Itulah. Jadi kalau nak cerita pun nak cerita makin panjang. Tadi boleh tinggal 5 minit. Jadi mungkin itu menjawab persoalan yang Tuan Moderator letakkan tadi. Baik, terima kasih diucapkan kepada Timbalan Pengarah 1 Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor, Tuan Abu Umar kita di atas penerangan pusingan yang kedua ya. Baik, saya terus kepada panel yang ketiga. Tuan Khairul Jihadi, Tuan KJ kita. Kalau kerja tu kita biasanya ada KPI review ya, untuk staff-staff ni KPI review dan sebagainya. Nak tanya, kalau istilahnya macam KPI review jugalah, di mana kedudukan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor sekarang ini? Tahap pencapaiannya dan apakah perancangan seterusnya di masa depan? Silakan Tuan, sekitar 3 ke 5 minit secara ringkas. Tafadhal. Okey, secara ringkas lah. Terima kasih Tuan Moderator. Saya cuba meringkaskan apa yang kita
dibincangkan lah berkenaan dengan taraf kita atau tahap kita. Sebenarnya tahap Jabatan Malaysia Negeri Selangor ni, kalau kita nak bandingkan negeri-negeri lain, tak adil lah sebenarnya, sebab kita mempunyai sumber yang banyak. Kita ada sumber dana, kita ada sumber manusia, kita ada sumber kepakaran, kita ada jurulatih, kita ada segalanya. Kalau kita nak bandingkan negeri lain, mungkin satu benda yang tak adil. Tetapi dalam peribadi atau dalam kami sebagai pimpinan di peringkat Jabatan Malaysia Negeri Selangor, sebenarnya benda tu boleh dibaiki lagi. Sebenarnya kita sendiri tak puas sebenarnya. Kita tak puas apa yang ada pada kita ni sekarang, kita masih belum puas. Sebenarnya banyak lagi benda yang kita nak buat dan kita perlu buat. Tetapi kekangan, mungkin kekangan masa kami, mungkin kekangan kemahiran kami, mungkin kekangan apa yang ada pada kami tidak mencukupi. Tetapi dan orang kata insya-Allah benda ni sebenarnya boleh diperbaiki, dan itulah kita harapkan daripada generasi yang muda untuk bantu kita. Okey, tahap selain benda tu berkenaan dengan KPI apa semua, ialah Dewan Pemuda PAS Negeri Selangor sendiri meletakkan KPI kami yang tinggi. Alhamdulillah. Hampir orang kata kalau KPI tu saya berani cakap tiap tahun kami akan capai. Kita berani cakap lah. Jabatan Malaysia Negeri Selangor untuk bahagian Jabatan Amal Negeri Selangor memang kita capai semua. Dan kita ada juga KPI di peringkat Jabatan Malaysia Pusat. Dan alhamdulillah ada beberapa bulan sebelum KPI ni ada beberapa list yang kita tengok dan kita melihat list tersebut capai atau tak capai. Memang memang kita berani cakap, memang kita capai semuanya. Sebab kita dah bersedia yang itu. Sebab apa yang kita buat itulah kita buat hari-hari. Okey. Itu untuk setakat yang saya nak sebut. Tapi saya ada satu soalan daripada sahabat saya. Dia yang mungkin moderator terlepas pandang. Okay. Dia ada soalan. Dia kata kalau Tuan Pengarah tak jawab soalan ni, saya minta Tuan KJ jawab soalan ni. Itulah tu. Ada baca tu tadi, tapi sebab nak buka selepas pusingan kedua. Tapi tak apalah, alang-alang. Tak apa, saya alang-alang saya jawab. Okey, soalan dia, kami melihat JAMS Jabatan Malaysia Negeri Selangor umpama satu keluarga, wahal berlainan mak dan ayah. Maka pasti ada formula solusi yang boleh dikongsikan bersama cara mengukuhkan ukhuwah ahli. Dia kata gitu. Pengarah kena jawab, tapi pengarah tak jawab, nanti saya jawab lah. Okay. saya jawab beginilah. Kami dalam Jabatan Malaysia memang kita merasa ukhuwah kita bersama anggota kita memang rapat. Kadang-kadang bila kita tak jumpa dalam sehari, 2 atau 3 hari, dah hampir seminggu macam KP-KP, terasa rindu sangat. Terpaksalah kadang-kadang sanggup kami ni kita keluar merisikokan diri berhadapan dengan COVID-19, pergi hantar buat jadi runner. Dia orang ni kita katanya sebab kita nak bersama. Itu satu kita rasa ukhuwah kita lah, alhamdulillah. Sebab selain daripada tu, kami dalam Jabatan Malaysia Negeri Selangor kita ada satu unit yang special. Special, di mana unit ni tak ada di mana-mana lain. Unit yang kita tubuhkan iaitu unit Zaujah. Unit Zaujah ni adalah unit isteri anggota amal. Isteri-isteri anggota amal lah. Maknanya semua anggota amal yang berkahwin, yang bujang tak ada lah kan. Yang berkahwin, kita letakkan isteri mereka dalam satu unit. Yang mana ketua unit ni adalah Zaujah atau isteri kepada pengarah tu sendiri. Dan di sini mereka ada AJK dan kita meletakkan satu KPI pada mereka. Kita pun letak KPI juga pada dia orang ni. Okay? KPI di mana satu tahun mesti ada buat satu rehlah keluarga. Jadi dia orang punya demand memang tinggi lah. Nak letak pergi sana, nak pergi pulau, nak pergi sungai, nak pergi semua bagai lah. Tetapi itu keseronokan ada isteri-isteri atau isteri kita. Sebab anggota amal hujung minggu, waktu malam, balik daripada kerja, hilangnya, masuk rumah, jumpa anak bini, makan sekejap apa semua, tanya khabar, betul, pakai baju amal, pergi baju amal, buat bertugas. Kalau sekali-sekala tak apa tuan-tuan, tapi kalau dah selalu merajuk, siapa tak merajuk, kita berhadapan. Kita berhadapan dengan ada anggota kita yang ada masalah macam ni. Jadi kita memahami, kita merasai denyut nadi dia orang ni. Jadi dengan adanya isteri yang orang kata dah otai, lama lah isteri yang dah otai lama, yang dah bersama dengan
anggota Jabatan Malaysia berpuluh tahun, mereka ni yang bagi support moral. Mereka inilah yang bagi sokongan kepada isteri yang baru mengenali Jabatan Amal, isteri yang baru berkahwin dengan anggota Jabatan Amal. Macam inilah mereka. Alhamdulillah, bukan setakat mereka saja, bukan kami saja yang berkuah, para isteri bersama-sama mereka pun berkuah. Itu kadang-kadang saya nak bagi tahu, kadang-kadang kami ni meeting, dia nak ikut. Itu yang masalah. Bila nak ikut, kita ni suka mengetil. Lepas habis meeting kita nak pergi lepak mamak. Dia tak biasa stay lama, tunggu lama kan. Faham. Itulah masalah. Tapi sedikit sebanyak benda ni kita bagi kredit yang besar pada unit ni, sebab mereka ni lah yang membantu kami, menjadi tulang belakang kami dari segi kehuah, dari segi perhubungan, dari segi segalanya lah. Anak-anak apa semua kan, kadang-kadang dia orang nak buat nak makan sama-sama, contoh nak buat potluck lah, apa benda semua kan, resipi ke, belajar macam-macam lah. Di situlah dia orang dia orang berkongsi. Malah ni satu nak cerita pun tak apalah, kita cerita lah. Dia kat dalam tu dia ada mata-mata dia. Dia ada mata-mata. Jadi kat mana kami pergi mesti ada gambar WhatsApp sampai ke dia orang punya grup. Jadi kita tak boleh nak tapi itulah, kita buat kerja betul, kita tak buat timpang. Itulah. Jangan sampai kita bocor rahsia di sini ya. Kita live ni. InsyaAllah. So itulah antara kenapa, macam mana kita boleh huahkan kita punya anggota dan kita punya organisasi, insyaAllah. Baik, setuju. Alhamdulillah. Betul. Alhamdulillah. Ezri, ukhuwah yang dibina tu, ukhuwah yang dibina di kalangan zaujah tu, dia bawa kepada suami-suami juga. Jadi asalnya adalah ukhuwah daripada suami-suami ni. Kan? Mula-mula diorang ni berukhuwah kawan. Kita berkawan. Tapi kita berkawan dahulu tidaklah kenal siapa isteri dia, anak dia kat mana. Betul. Tapi bila dah ada unit kawan ni, kita pula belajar berukhuwah daripada mereka. Sebab apa? Kita dah kenal anak siapa. Anak saya tuan, dah ada 3 orang, 4 orang anak ayah angkat. Ayah angkat terdiri daripada anggota Jabatan Amal. Anak saya bersekolah di asrama di Sabak Benang. Dia dah ada ayah angkat 2-3 orang kat sana. Anggota Amal di sana. Yang menjaga. Masya-Allah. Jadi itulah rumah yang kita bina, dan alhamdulillah yang paling penting adalah kepercayaan. Percaya. Betul. Itu keyword dalam tugas. Kita percaya sahabat-sahabat kita percaya dengan perjuangan kita, dan akhirnya anak-anak isteri kita percaya dengan kita dan percaya dengan perjuangan yang kita sedang lakukan ini. Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada ketiga-tiga ahli panel. Selesai sudah kita pusingan pertama dan juga pusingan yang kedua. Sahabat-sahabat, saya ni kalau boleh, memang saya nak baca dan nak raikan banyak soalan daripada sahabat-sahabat. Tapi kita pun dah 11.20, esok pun masih lagi hari bekerja, ada yang bekerja. Nampaknya mungkin kita boleh, saya terpaksa berhentikan di sinilah soalan. Cumanya saya nampak ada 2-3 soalan yang sama di kalangan datangnya mungkin daripada yang saya pun sendiri tak berapa kenal. Saya tak pasti sama ada dia rakan FB ahli panel ataupun tidak. Tapi secara ringkas saya nampak soalan yang sama. Okey, simple je. Macam mana nak terlibat dengan Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor khususnya? Ada yang tanya ni, mungkin dia baru tengok, mungkin wallahualam bila dakwah kita, silakan. Macam mana nak join? Dan kalau boleh jawapan tu yang sesegera mungkin malam ni, kalau dia boleh join, bagaimana cara ataupun cara yang mudah? Silakan siapa nak respon. Okey, saya respon. Kena KJ. Kalau dia paling mudah sebenarnya kan nak join, boleh cari mana anggota amal yang dekat kawasan tuan-tuan. Boleh jumpa dengan dia punya komandan atau dia punya anggota, recommend, just minta nombor telefon, betul jumpa. Kata-kata nak jadi anggota. Itu paling mudah. Tapi tuan, macam mana kalau dia sendiri, dia tak tahu siapa ketua komandan, dia tak familiar, dia malu, ada tak cara lain mungkin dari sudut sumber manusia rekrutmen amal ke yang boleh bantu? Sekiranya ada lah, ini persoalan general. Kita ada satu link untuk keanggotaan. Siapa nak jadi anggota amal atau nak jadi pendaftaran baru untuk kemaskinan keahlian atau nak menjadi sukarelawan. Boleh ambil dia punya, saya type dalam FB ni, dalam ruang komen link dia ya. https
HTTPS atau terus kepada bit.ly/jams_registration. Okey, pergi kat situ, itu membantu. Klik situ. Mungkin paling mudah yang boleh Ana share sikit lah. Petang tadi seorang anak muda mesej Ana menggunakan Facebook nak menyertai Jabatan Amal Malaysia. Petang tadi. Alhamdulillah. Saya ambil detail dia, saya respon mesej dia. Kemudian kita ambil nombor telefon dia dan kita minta Komandan Amal terus hubungi beliau. Rupanya beliau merupakan orang yang minat dalam radio amatur. Alhamdulillah. Hari ini kita mungkin besok ada penambahan anggota yang sudah ada lesen radio amatur. Cantik. Okay. Itu maknanya paling mudah sekarang. Yang kedua boleh terus direct dekat page Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor original. Itu pun kita respon. Boleh PM, nanti admin akan respon ya. Ya, okey. Ya, betul lah. Maknanya banyak cara sebenarnya. Boleh PM, mungkin boleh cari ketua komandan sekiranya kenal. Kalau tak kenal baru nak berjinak-jinak, boleh pergi dekat FB page dan PM. Ataupun mungkin juga boleh PM ni. Kami ni moderator pun boleh kan? Pengarah boleh kan? Boleh bantu, boleh link kan. Boleh PM. Boleh PM kita punya ahli panel. Tak ada masalah. Okey. Satu lagi. Ini soalan kategori soalan-soalan gedik-gedik lah. Tuan Nur Aidil, kita tanya siapa pemenang untuk kempen ataupun pertandingan Saya Sayang Amal ni. Itu tak boleh umum lagi lah, betul tak? Tunggulah sehingga 7 hari bulan. Tapi rasanya figure pemenang tu mungkin ada, tapi penyertaan dia mungkin ditarik balik lah. Okay, gurau-gurau itu adalah gurau antara kami lah. Ukhuwah kita. Baik, Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada semua yang menonton secara live. Sahabat-sahabat, Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ini kita adalah satu unit uniform yang kita banyak melakukan kerja-kerja kebajikan. Sangat banyak. Dan sahabat-sahabat, of course, tidak lari tidak bukan, kita mengalu-alukan infak dan sumbangan daripada sahabat-sahabat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Justru sahabat-sahabat yang menonton kami secara live, FB live ini, Bicara Amilin Seri 1, boleh nampak ada nombor akaun yang disertakan. Maaf, saya tak boleh baca sebab di laptop saya ni mungkin disebabkan, biasalah teknikal kan, wifi ke internet dan sebagainya, gambar agak pecah jadi saya tak nampak nombor. Tapi saya yakin dan percaya sahabat-sahabat yang tengok ni boleh nampak, tengok secara live ni ada nombor akaun. Silakan sahabat-sahabat bantu sekadar mampu, bantu kami untuk bantu anda untuk Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor ni bergerak lebih laju, lebih jauh dalam misi-misi kemanusiaan, dalam menghantar ahlinya untuk ke kursus dan sebagainya, membanyakkan lagi ahli-ahli yang ada istilahnya certification, lebih profesional lagi, renangnya, kemudian mediknya, keselamatannya dan sebagainya seperti yang disebut oleh ahli panel. Okey, saya serahkan setiap ahli panel. Kali ini saya tak nak ikut susunan. Kalau nak ikut susunan pun boleh. Saya serahkan seorang 1 minit saja kesimpulan dan tak boleh ulang. Kalau panel pertama dah sebut, saya mengharapkan lebih ramai ahli lepas ni. Panel kedua dah tak boleh sebut ya. Silakan siapa nak pergi dulu. Dalam tempoh 1 minit kesimpulan sebagai penutup. Silakan. Siapa nak mula dulu ni? Ikut ranking lah. Ikut ranking. Okey, terpulang. Kita santai kan, jadi saya buka je. Silakan. Senyap je pengarah tu. Tak dengar ke pengarah? Okey. Pengarah mungkin dia ada bagi tahu tadi kalau dia kat rumah dia wifi, tapi ni sebab mungkin masalah internet. Okey, tak apalah, teruskan. Silakan timbalan pengarah. TV 1 buat Tuan Abu Umar terus. Ya, silakan Tuan Abu Umar, harapannya. Satu minit Bismillah. Saya ingin berkongsi atas dasar pengalaman kepada anak-anak muda, tak kisahlah anak-anak muda ataupun veteran ataupun siapa saja. Ya. Selagi mana kita bersyahadah. Apabila kita bersyahadah, bermakna kita perlu menyampaikan Islam, perlu menyebarkan Islam. Jadi kepada yang mungkin nak kenal Jabatan Amal boleh silakan. Kepada yang belum kenal, yang belum kenal Jabatan Amal, yang belum kenal PAS itu sendiri,
pertama, dapatkan ilmu. Kenal Islam itu dulu. Dapatkan ilmu. Datang majlis ilmu, datang majlis di surau, di masjid. Dapatkan ilmu agama. Bacaan YouTube, banyak sumber. Jadi, dapatkan ilmu itu yang pertama. Kemudian, lepas kita dapat ilmu, insya-Allah Allah akan dorongkan kita ke arah kebenaran. Jika kita nak benda baik, Allah akan bagi benda yang baik, insya-Allah kepada kita. Jadi, itulah apa yang terjadi kepada diri saya. Mulakan dengan mengaji ilmu, cari kebenaran, nilai kebenaran, insya-Allah. Kita semua bakal mendapat kebenaran. Dan saya pilih PAS dan juga Jabatan Amal. Cantik, Alhamdulillah. Terima kasih kepada ahli panel kita yang kedua selaku Timbalan Pengarah 1 Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor atas kesimpulan tadi. Baik, Tuan Pengarah kita ahli panel pertama pun dah kembali bersama-sama dengan kita. Mana-mana silakan sama ada. Bagi dia last. Okey. Baik, silakan dalam tempoh 1 minit saja Tuan. Kesimpulan Tuan. Tak boleh ulang yang tadi. Okey. Okey, saya bercakap berdasarkan pengalaman juga. Pertama pengalaman saya sebelum saya pindah ke Bandar Bukit Mahkota adalah saya bercita-cita untuk mencari satu jemaah. Itulah niat saya sebelum saya pindah sini, saya cari rumah kat sini, saya kata dalam hati saya nak cari satu jemaah. Dan alhamdulillah, selepas niat tu mungkin drag sikit lah, dalam setahun ke 2 tahun lebih, baru saya jumpa di sinilah tempat bertapaknya di mana saya berada dalam Jabatan Malaysia Negeri Selangor. Dan kita melihat dalam surah Al-Ma'idah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Buat baiklah kepada buat baiklah dan tolong bantu perkara kebaikan dan jangan tolong bantu perkara kejahatan. Itu saja benda yang paling mudah yang kita nak faham. Ya Allah telah tegaskan dalam surah Al-Ma'idah untuk kita buat kerja. Buat kerja baik. Dalam Jabatan Amal ni buat kerja baik. Jaga simpan jalan, jaga parking, kerja baik lah tu. Kutip sampah lagilah baik kan. Allah. Jadi yang lain-lain tu kira lepas-lepas tu dia dah sampai tahap dia akan, orang akan recognize ke, orang akan cuba bawa kepada tingkat yang tinggi, kita akan buat yang terbaik. Yang paling baik, yang terbaik yang kita boleh buat. Itu saja saya punya harapan, saya punya kesimpulan. Yang kita boleh buat, setakat mana yang kita boleh buat, mampu mana kita buat, kita bagi semaksimal mungkin. Ini bukan tempat lain. Ini adalah untuk Islam itu sendiri. Jadi bila akhirat nanti kita mengharapkan, ya Allah kalau jadi apa-apa, kalau aku tunjukkan, kita nak tunjukkan buktinya, kita harap inilah satu kata tiket untuk kita ke syurga. Itu je. Dapatkan redha Allah, masuk ke syurga. Itu je. Wallahualam. Baik, alhamdulillah, terima kasih. Cukup baik, cukup cantik kesimpulan daripada kedua-dua, Timbalan Pengarah 1 dan Timbalan Pengarah 2. Seterusnya dipersilakan pengarah untuk secara ringkas 1 minit kesimpulan dan mungkin juga harapan secara ringkas. Tafadhal. Dia dah buka earphone. Okey. Tuan Pengarah boleh ke dengar? Terlekat lagi tu. Okey. Baik, tak apa. Sementara kita menunggu Tuan Pengarah untuk connect semula, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita secara live. Yang like page, yang like perkongsian kita, yang sudi share. Terima kasih banyak-banyak. Juga tadi ada di ruangan komen, ada juga masih yang bertanya bagaimana nak join Amal. Ada sahabat-sahabat yang dah respon, boleh terus, mungkin admin juga boleh respon. Dan juga mungkin admin akan bantu untuk menjawab persoalan-persoalan sahabat-sahabat di ruangan komen. Ya, insyaAllah admin akan jawab malam ni ke atau esok bagi persoalan-persoalan yang ahli panel tak respon, admin akan bantu untuk respon. Dan selain itu juga sehingga 7 hari bulan sahabat-sahabat masih lagi boleh menyertai post gambar kenangan bersama Amal dan kita tengok like yang paling tinggi. Nama saya Hezri Yassin, pergi ke FB page saya like. Okey, itu selingan, boleh iklan. Itu pun kalau penyertaan saya masih valid lah. Itulah menyesal pergi delete yang pertama dalam Julai, pergi delete pula kan. Tapi sebab Tuan Abu Umar minta sekali lagi post gambar bersama dengan dia, sebab ukhuwah kami tu, saya post lah. Sayang sahabat syurga, orang kata sahabat syurga, sahabat dunia akhirat ya. Baik, Tuan Pengarah bersama dengan kita ke? Sekiranya Tuan Pengarah tak sempat bersama dengan kita, tak apalah. Sebab kita pun dah 11.30. Saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada ketiga-tiga ahli panel atas perkongsian. InsyaAllah, sahabat-sahabat,
ayuh bersama-sama dengan Jabatan Amal Malaysia, khususnya Jabatan Amal Malaysia Negeri Selangor bagi sahabat-sahabat yang berkhidmat bersama di Negeri Selangor. Tadi saya terlupa Tuan Abu Umar ada sebut mencari 40 anggota amal untuk digilap tadi tu kan? Betul Tuan Abu Umar ada sebut ya? Ya, ada. Kan? Itulah. Saya pun pelik kenapa nama saya tak ada dalam 40 tu, tapi saya akan usahakan untuk nama saya ada dalam 40 tu. Ya, InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Syarat dia respon dalam masa kurang 2 jam. Dapatlah. Respon dalam masa kurang 2 jam. Respon apa tu? Contoh ada Tanjung Karang ribut. Tuan Ustaz kena ada kat Tanjung Karang bawah 2 jam. I see. Syarat pertama. Okey. Sebelum subuh saya sampai. Okey. Ada ke Tuan Syedi? Bukan? Baik, sekiranya tak apa. Okay, sekali lagi terima kasih kepada semua yang menonton. Terima kasih. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam Bicara Amilin siri yang kedua dan siri seterusnya bersama dengan ahli panel yang berbeza dan juga mungkin moderator yang berbeza. Sehingga itu sahabat-sahabat, saya Hizri Yassin memohon maaf atas segala salah dan silap, mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, ya, kelemahan. Itu adalah kerana kelemahan diri saya sendiri. Ya, yang baik itu daripada Allah SWT, insya-Allah. Moga-moga apa yang kami kongsikan ini ada manfaatnya, asalkan sahabat-sahabat mesti share dan sebarluaskan kepada orang lain agar dakwah kita berterusan. Sehingga kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah.